Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Hari ini bersama dengan saya Syafiqah Ishak dan juga Double S Syaril Sarafuddin dan Syaril Syafiqah hari ini. Wow. Nak tak buat Sabtu Ahad? Ini kali pertama saya buat Syaril. Kan? Biasa Syafiqah wajah hari Isnin, wajah yang serius. Hari ini kita saja remajakan dia sikit di hujung minggu. Ya, saya terasa remaja hari ini bersama dengan Syaril. Itulah. Kita memang remaja kan Syaril? Biru, hitam, purple, satu semua colour ada. Hujung minggu boleh. Hujung minggu kita warna-warni Syaril. Alright. Serius sangat. Syafiqah baru pulang dari Cerating dan juga Maran. Seronok cerita desa. Seronok Syaril. Kali pertama saya buat cerita desa, itu pengalaman yang sangat menarik. Walaupun kita berpanas berterik, tapi ialah semuanya sangat gembira sebenarnya di sana. Eloklah penerbit nampak dia tiap minggu pun okey ni, nampak seronok ya. Ya. Kita yang dah ada anak ramai ni nak cerita desa ni malas juga. Alah. Dia punya bujang ni pergilah melancong ke seluruh Malaysia. Okey, Syaril dah cakap saya bujangkan, jadi bolehlah. Kan. Okey Kak, pernah tengok Salam Baitullah tak? Pernah tengok. Saya tengok sebab Syaril. Penerbitnya. Okay. Kita muncul tak muncul. Tapi itulah dia Kak, berbulan kami menghasilkan, memikirkan idea untuk Salam Baitullah dan semalam adalah episod yang terakhir. Inilah dia antara ruang-ruang belakang tabir, tim saya yang sangat hebat sebenarnya, mereka bertungkus lumus berbulan. Dan alhamdulillah segalanya berjalan lancar. 15 hari kita bersiaran, 16 episod. Alhamdulillah selesai semuanya. Moga-moga ada hikmah dan juga barakahlah kepada semua jemaah-jemaah haji kita ya Kak. Ya, yang penting saya memang suka set Salam Baitullah. Ya, Tahniah diucapkan kepada Syaril. Konsep dan idea yang sangat menarik. Ini segmen Ibrah Haji. Segmen ni saya rasa sangat kritikal sebab kita nak sediakan 16 episod grafik. Ya Allahu Akbar. Saya terima kasih banyak kepada tim grafik juga dan Ustaz Hariri antara pengacara Ibrah Haji kita. Banyak perkongsian yang telah pun dinyatakan walaupun tak ada musim haji, tak ada jemaah Malaysia dari Malaysia yang ke sana, tapi kita dapat paparkan pelbagai pengisian yang menarik juga. Jadi terima kasih Ustaz Hariri, terima kasih Cik Iman, terima kasih Ustaz Hafiz. Ni tim saya lah, Remy, Syamsul, semualah yang telah menjayakan Salam Baitullah 2020. Kalau ada rezeki jumpa lagi lah tahun depan. Tahniah kepada Syaril, tahniah kepada keseluruhan pasukan Salam Baitullah. Konsep yang menarik, cara penyampaian pun sangat santai dan bersahaja. Sampai. Santai tapi sampai. Jujur saya jujur. Saya tak pernah menipu. Macam tu. Okey, tahu nak jaga hati ya, pandai. Dalam kegembiraan kita Syaril menyambut Salam hari ini boleh nampak ada kat sini adalah kita masih lagi menyambut hari yang ketiga. Tapi kita jangan lupa kita masih lagi memerangi pandemik wabak COVID-19. Jadi kita boleh lihat di sebelah sini, kita nak tengok terlebih dahulu cartanya apa yang ada. Kes baharu sebanyak 9 di mana ada 7 kes import dan juga 2 kes tempatan. Yang penting ada kes sembuh baru iaitu sebanyak 3, tiada kematian baru yang dicatatkan. Jumlah kes aktif 213, ada 1 kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan dan jumlah kes keseluruhan 8,985. Baik. Kita agak saya suka tengok peratusan kes sembuh ni. Dulu 97%, sekarang dah agak menurun juga 96.24%. Kita harap tak turun lagi lah. Tapi kes baru alhamdulillah kembali ke satu angka lah Ika. Dulu masa 2 angka tu kita agak gerun juga. Tapi bila dah kembali ke satu angka, alhamdulillah. Tapi apa yang lebih penting Kak, ini dia. Ini antara kluster-kluster yang agak menggerunkan jugalah kan. Ya Allah Akbar. Dan ada satu kluster baru semalam disebut sebagai kluster Bukit Tiram. Ini ada satu kes di kalangan bukan warga negara. Jadi janganlah tuan-tuan dan puan-puan kita tambah lagi kluster sebab kluster-kluster inilah yang mungkin akan menyebabkan wabak COVID-19 ini semakin berkembang. Ini dia perincian kluster Bukit Tiram Johor. Baik. Jadi jika kita tidak mahu angka-angka ini meningkat, ingatlah bahawa wajah anda kini bernilai RM1,000. Jadi mulai semalam sebenarnya telah pun diwajibkan untuk memakai pelitup separuh muka ketika anda berada di kawasan awam yang sesak ataupun mengikuti pengangkutan awam. Dan apa yang cuba kita ingatkan kepada anda di luar sana ialah sekiranya anda mempunyai masalah pernafasan ataupun kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk memakai pelitup separuh muka.
Itu yang kita kena ingatkan. Jadi Syaril, kita dah tahu dah kanak-kanak bawah 2 tahun tak boleh nak pakai pelitup separuh Ada muka juga ni. orang pakaikan Ada pakaikan satu. Kurang-kurang kalau bawa anak tu jalan keluar. Betul juga kan? Kesian dekat diorang yang mak bapak ni pakai selamat dah. Tapi anak-anak tu. Tapi mak kata anak bosan duduk rumah macam mana? Kalau bosan dia kena naik basikal dalam rumah. Nanti kita tunjukkan. Banyak cara kan? Banyak cara. Salah satu cara dia adalah untuk bersenam di rumah. Nanti kita akan paparkan apakah basikal dalam rumah tu nanti. Baik, ini dia. Kenapa perlu pakai topeng penutup hidung dan juga mulut? Ini antara bab yang sangat penting lah. Saya suka tengok fungsi dan juga jenis topeng ni kan. Kadang-kadang ada orang suka pakai yang agak fashionable sikit lah. Kalau kita tengok yang jenis span macam ni, memanglah kita pakai nampak selesa dan juga senang. Tapi akhirnya mencegah atau tidak? Kalau sekadar untuk fashion semata-mata, maka agak susah jugalah. Tapi ada orang cakap baik pakai daripada tak pakai langsung. Itu betul juga. Dia cantik tapi tidak mencapai objektif. Tapi kalau kita tengok jenis-jenis ni, N95 ni antara yang paling bagus lah untuk tapis virus, debu, bakteria. Dan tapi sekadar yang okey adalah yang 3 lapis tu pun dah okey kan? Ya, betul. Macam Syaril katakan tadi, ada juga mereka yang ingin memakai topeng pelitup muka yang berfashion ni. Jadi kepada anda yang ingin menjahit sendiri pelitup separuh muka ni, pastikan anda mengikut spesifikasi yang telah pun dikeluarkan oleh WHO. Jangan lupa, boleh tengok di laman web MKN yang akan dikeluarkan nanti. Baik. Okey, kita tidak lupa juga untuk satu perkembangan politik yang agak besar yang bakal berlaku nanti, sedang berlaku pun sebenarnya. Antara bab yang saya rasa semua media, bahkan kita semua pun akan belajar banyaklah tentang ini nanti. Ya, saya berisau ni. Macam mana ni, mau kena balik Sabah ni, tahu mengundi. Orang Sabah? Ya, Syaril. Ini Sabahlah mengundi nanti. Ya. PRN Sabah babit 73 kerusi DUN. Subhanallah, ini akan sama-sama kita berikan tumpuan nantilah. InsyaAllah saya rasa ada sampai masanya nanti, izinkan kami study betul-betul dulu. Betul. Bila tiba masanya, semua kena pulang mengundi, terutama orang Sabah. Ya. Nasib Sabah di tangan kita. Dekat sana? Mengundi kat sini sana? Alamat sini. So mengundi kat sini? Semua sini sebenarnya. Macam mana tu? Jangan kantorkan Syaril. Saya baru nak bersemangat kesabahan tadi. Okey, baik. InsyaAllah hari ini banyak benda yang kita akan kongsikan bersama anda. Ada bab yang senaman, ada bab yang sesuai dengan isu semasa dan juga banyak lagi. Tapi sebelum tu, sesuai dengan semangat Aidiladha, kita masih lagi meraihkannya dan jom kita takbir raya bersama-sama. Jadi jom kita dengarkan takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Seperti biasa, hari Ahad anda akan disyirikan dengan lagu-lagu yang menarik dan juga informasi yang menarik untuk anda. Kita akan terus sahaja bersama dengan DJ Murni di Melaka FM. Silakan. Terima kasih kepada Syafiqah di studio Selamat Pagi Malaysia dan di Seri Pagi yang boleh anda tonton di saluran berita RTM, My Freeview 1, 2, 3 dan di TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Bertemankan saya Murni Safina binti Abu Salim ataupun dikenali sebagai Cikgu Murni untuk sesi pagi ini dari Radio Malaysia Melaka FM yang boleh anda dengarkan di 102.3 ataupun boleh juga anda dengarkan secara dalam talian. InsyaAllah hari ini pagi ini saya ke udara di hujung minggu Melaka FM 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam saya temani pendengar Melaka FM. Untuk pagi ini seperti biasa jugalah saya akan kongsikan hari ini sedikit berkenaan dengan beberapa aktiviti ataupun program sekitar Melaka FM hari ini dan juga aktiviti-aktiviti sekitar negeri Melaka. Yang mana hari ini di awal pagi ini seperti biasalah hari Ahad pagi Melaka memang tak lepas dengan pantunnya. Jadi hari ini kami 8 pagi hingga 10 pagi dalam segmen Jom Berpantun di Melaka FM. Kita ada segmen Jom Berpantun yang mana hari ini juga pantun dengan temanya Aidil Adha. Biasanya lah kalau pendengar-pendengar ataupun anda semua nak berpantun boleh telefon kami 06824477 06243377 berpantun ikut tema, kita akan belanja lagu lah. Itu syaratnya lah. Dan insyaAllah sekitar jam 11 pagi juga kalau nak tuju lagu kita ada segmen Laguku Untukmu. Nak tuju lagu kena ditujukan pada seseorang lah ya. Itu untuk siaran saya hingga jam 12 dan di petang nanti jam 12 hingga 6 petang bersama pula hujung minggu Melaka FM 12 tengah hari hingga 6 petang bertemakan DJ Faz yang mana menariknya pada petang ini kita ada segmen Warung Dandut khas untuk semua pendengar-pendengar ya yang meminati lagu-lagu dandut. Boleh bersama dengan kita panggil DJ Faz Toke Warung lah kan penerbitnya di gelar Toke Warung kita ada lagu-lagu dandut
dangdut, ucapan-ucapan dangdut. Ada menu-menu dangdut juga kalau nak order. Dan sekitar jam 5 petang juga ada Hello Melaka FM bertemankan DJ Faz, ada borak-borak santai petang lah. Dan juga sebelah malam pula untuk 6 jam seterusnya 6 petang hingga 12 malam bertemankan DJ Aboy, yang mana malam ni juga kita ada lagu-lagu hits yang terkini. Boleh layanlah Melaka FM di 102.3. Baiklah, itu berkenaan dengan beberapa segmen di Melaka FM untuk hari ini, hujung minggu Melaka FM, berkenaan dengan beberapa aktiviti sekitar negeri Melaka, yang mana ini dikongsikan berkenaan dengan pertandingan reka cipta logo. Kerajaan Negeri Melaka berbesar hati mempelawa seluruh rakyat Malaysia menyertai pertandingan reka cipta logo Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, yang mana pertandingan telah pun bermula pada 29 Julai 2020 hingga 25 Ogos 2020, yang mana antara syarat pertandingan anda boleh menghantar seberapa banyak penyertaan dan semua ciptaan logo yang dihantar mestilah asli. Itu yang penting, dan tidak menciplaklah mana-mana logo tempatan maupun dari luar negara. Itu sikitlah perkongsian untuk anda semua hari ini sekitar negeri Melaka. Anda boleh jugalah ketahui pelbagainya di portal Melaka FM sendiri. Dengan itu saya rasa kita sentiasa jaga diri, jaga penjarakan fizikal, dan insya-Allah kita jumpa di lain waktu. Dengan itu kembali bersama rakan Syafiqah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Murni. Jadi kepada orang Melaka, bolehlah dengar Melaka FM sebab petang ni katanya ada apa? Warung dangdut. Itu jangan lupa untuk dengarkan Melaka FM. Daripada Melaka, kita nak terus sahaja ke Kampung Rampayuh Labi, Brunei. Di sana kabarnya mempunyai 15,000 pokok kopi yang dinamakan Kopi Labi. Mari kita sama-sama saksikan. Keenakan kopi Labi memang tidak dapat disangkalkan lagi. Haruman, aromanya dan juga rasanya yang sedap memang sangat sesuai bagi penggemar-penggemar kopi. Walaupun cara pembuatannya memerlukan secara berperingkat-peringkat, namun kopi Labi pracampuran ini dari jenis kopi Arabica dan Robusta memang sangat sesuai dijadikan minuman di waktu pagi ataupun petang. Ya, sejak kami usahakan ladang kopi ini, kita cuba tanam tahun 2012. Jadi kita cuba-cuba dalam 2 hektar lah kawasan. Jadi pelan-pelan baru kita extend kasih pengembangan. Hari ini kita sudah dalam 15 hektar lah sudah tanam lah. Jadi dalam 15,000 lah pokok dalam kawasan sini. Jadi kopi ini mula-mula memang kita cuba dalam 3 tahun kami extend pergi sini. Lepas tu yang luar jenis satu kami cuba sekarang kopi Arabica sama Robusta. Jadi nampaknya okey di Brunei ni, kami di tempat Labi, kawasan Labi kami tanam. Cuacanya di Labi ni, tanah sama cuacanya semua sesuai. Ini kalau dari bandar sini lagi lebih sejuk. Tanah sini pun banyak subuh. Dia punya rasa kopi ini kita cuba sudah ni, dia lain daripada mana-mana punya kopi. That's why kita punya rasa sini punya kopi yang sedap sekali lah.
Cara-cara proses kopi ini mula-mula kami petik memang ambil dari pokok lah, pokok kopi. Lepas tu buang dia punya kulit. Jadi masa sebelum buang kulit, lepas tu cuci, lepas hantar ke masukkan dryer lah atau jemur matahari lah. Then after that kita goreng, lepas tu kita kisar. Then sudah jadi kopi lah. Di pasaran, kopi labi ini belum lagi dikomersialkan secara meluas. Walau bagaimanapun, kopi labi ini pernah dipamerkan di negara China dalam ASEAN Expo kali ke-14 yang sekaligus mempertengahkan kopi labi ini ke peringkat antarabangsa untuk dikomersialkan. Bukan itu saja, kopi labi ini juga turut dipamerkan di beberapa expo di negara Ketani, negara Brunei Darussalam. Biji pokok ini kami memang kerjasama pertanian Brunei lah. Jadi sama-sama dia sentiasa kita ni dia sama-sama kerjasama untuk sentiasa yang nasihat ini pokok-pokok kopi macam mana pelihara tu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kerajaan Brunei ke bawah Duri bagi tapak ini untuk saya mengusahakan anak kopi ini. Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Apa khabar semua? Yang mungkin baru saja bersama kami, jangan risau. Kita masih awal lagi. Ambil kopi, ambil roti canai, teh tarik. Jom minum depan TV. InsyaAllah banyak pengisian menarik kita nak bawakan. Kini tiba kita ke satu bab yang sangat penting. Bila kita langkah saja kaki ke bulan Ogos, semangat Hari Kebangsaan itu terasa dalam jiwa. Walaupun pada tahun ini mungkin normanya sedikit berbeza. Tidak akan ada sambutan besar-besaran. Tetapi Hari Kebangsaan sebenarnya bukan terletak secara fizikal semata-mata, tetapi ni di dalam hati kita ni, jiwa kita ni macam mana. Jadi ini dia gambarannya kalau kita boleh saksikan bersama ketika detik pelancaran kempen untuk sambutan Bulan Kebangsaan dan juga kempen Kibarkan Jalur Gemilang pada tahun 2020 ini yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di hadapan pejabat Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Putrajaya sendiri. Disambut dalam keadaan sederhana juga, tetapi isinya, kontennya ada dan insya-Allah akan disemarakkan bersama oleh semua pihak lah dalam menggembling tenaga untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Baik, pagi ini kita nak bawakan topik ini sebenarnya. Tajuknya Bulan Kemerdekaan Mendidik Mencintai Negara. Kami bawakan dua individu yang sangat penting juga. Minta maaf terlebih awal kerana ambil masa beraya. Itulah dia, semangat tu kena ada tuan. Ya, semangat. Kita bersama Prof. Madya Dr. Muhammad Hairi Ibrahim, Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan dari UPSI dan juga Dr. Rabah Abdullah, Ketua Jabatan Sejarah juga dari UPSI. Alhamdulillah, ini universiti yang sangat penting ni dalam nak mendidik anak bangsa ni. Ya, betul. Baik, sebelum Prof. Madya nak cerita tentang banyak program yang dilaksanakan UPSI, kita cerita dulu tentang norma baharu Bulan Kebangsaan ini. Ya. Sambutan mungkin tak besar, Ya. tapi semangat tu kena besar. Ya, Prof. Madya. Terima kasih. Pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat pagi Malaysia. UPSI mendidik komuniti masyarakat mencintai negara Malaysia dan menjadi Malaysia prihatin. Malaysia prihatin sempena Bulan Kemerdekaan ke-63. Kami di UPSI
menyambut ini satu semangat baru dan kita tahu norma-norma baru kita sekarang melihat bagaimana situasi ini perlu menggunakan media dan online menyebarkan semangat kemerdekaan ini. Maka sebulan bersama kami nanti dengan pelbagai sambutan dan atur cara yang menaikkan semangat mendidik, mencintai negara Malaysia. Secara tidak langsung ini menjadikan masyarakat yang prihatin dalam menjiwai apa yang kita katakan semangat kemerdekaan itu. Sudah 63 tahun, Betul. maka sudah pasti semangat itu berkobar-kobar menanti bulan Ogos. Kami di UPSI mempunyai banyak rancangan. Antaranya mungkin saya nyatakan beberapa aktiviti yang kita nak nyatakan seperti pertandingan merakam bangunan-bangunan bersejarah yang dianggap bersejarah dan dirakamkan dalam bentuk digital, norma baru. Mungkin juga bentuk video iklan kemerdekaan dengan norma baru. Dan kita juga ada pertandingan fotografi bangunan-bangunan bersejarah ini. Dan kita juga membawa tokoh-tokoh yang penting. Antara dalam bentuk webinar yang norma-norma baru ini seperti webinar semangat kesukarelawanan kemerdekaan yang mana kita membawa tokoh yang pentinglah. Antara dia semangat kesukarelawanan global iaitu ahli lembaga pengarah UPSI Datuk Dr. Sani Arabi. Juga kita punya pakar sosial, kita punya Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Mohammad Sattar Sabran yang akan membicarakan semangat kemerdekaan dari sudut sosial dan juga semangat kesukarelawanan dari segi bencana yang kami ada, iaitu Profesor Dr. Mak Amin Maktaf, iaitu pengurusi Rescue UPSI Team. Sudah pasti orang mengenali Rescue UPSI Team satu ketika dulu, ketika 2014 dan baru-baru ni bencana di Johor, banjir di Muar, kita juga turut membantu. Dan webinar ini juga kita membawa tokoh-tokoh yang terkenal, juga seperti orang besar jajahan, larut matang dan selama, iaitu webinar tentang sejarah Perak. Dan juga webinar tentang sejarah Perak yang kita bawa tentang daerah baru, iaitu daerah Mualim. Di Perak, Mualim yang bermaksud ilmuwan. Dan kita juga ada membicarakan tentang webinar tokoh pengkaji pendeta Zakbar yang banyak mengetengahkan tentang semangat kesukarelawanan dan UPSI itu antara tempat yang melahirkan apa yang saya katakan melahirkan negarawan-negarawan yang sebelum ini. Maka kita nak mencetuskan semangat kemerdekaan itu, lahirnya negarawan dan akhirnya kita membicarakan tentang sejarah fakulti kita sendiri, iaitu Fakulti Sains Kemanusiaan. Maksudnya banyak acara yang dah disusun dah tu. Dan sudah pasti ada juga pelancaran yang dia akan dilancarkan oleh kami punya Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Mohammad Sattar Sabran. Dan juga akhirnya mungkin ada sambutan secara digital, iaitu sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos itu kita sambutkan secara online dan digital. Cuma doktor bila sebut tentang Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan, kita tak lagi pada sejarah. Dan kadang-kadang nak cerita sejarah kepada anak muda ni, kalau tak dicerita dengan norma baru, dengan cara baru, kadang-kadang orang tak nak dengar sangat. So penting orang sejarah ni kena ada kreativiti, karya untuk cerita. So bagi doktor sendiri, bagaimana nak terapkan sejarah ini dalam pada anak muda kita tak berapa nak minat sejarah ni? Okey, terima kasih kepada pihak RTM. Jadi oleh kerana itu kami mengadakan pertandingan-pertandingan berbentuk e-poster ataupun e-digital. Jadi melalui pertandingan-pertandingan, sebab sekarang kita nak buat secara bersemuka tak boleh sebab kita pandemik COVID-19 kan. Jadi kita buat secara e-poster digital untuk dan penyertaan itu dibuka kepada seluruh warga Malaysia dan juga pelajar UPSI sendiri. Jadi selain itu kami membuat fotografi untuk bangunan bersejarah. Sebab di fotografi bangunan bersejarah ini kami bahagi kepada dua bahagian. Yang pertama yang mempunyai nilai sejarah. Kalau sebagai contohnya kalau di Kuala Lumpur ni sebagai Sultan Abdul Samad, bangunan Sultan Abdul Samad kan. Jadi dengan ada pertandingan fotografi, jadi anak muda ni bersemangat sebab sekarang kita tengok ramai yang pandai melukis, ramai yang boleh digital dan sebagainya. Jadi kami memberi peluang lah. Guna kreativiti kan. Kemudian kalau e-poster digital gambar dengan tokoh-tokoh kebangsaan, tokoh-tokoh pendidik negara. Jadi mereka boleh ambil gambar dan
buat poster. Seterusnya kami ada juga pertandingan iklan video. Sebab iklan video ni kita nak tanamkan semangat cintakan negara dan juga sekarang ni kita kata kalau selari dengan tema kebangsaan kita pada tahun ini, Malaysia Prihatin. Jadi merujuk kepada keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan masyarakat. Jadi mungkin ada pengalaman dalam kalangan pelajar, dalam kalangan masyarakat bagaimana mereka menghadapi situasi ini. Jadi dengan itu mereka boleh meluahkan dan menghasilkan pengalaman itu melalui video iklan tadi. Sebab itu penting sokongan universiti terhadap apa yang kerajaan. Kalau macam Tan Sri Muhyiddin kepimpinan dah lancar baik-baik tapi kalau universiti tak support dia bahaya juga. Kita lihat sekarang bagaimana masyarakat muda sekarang dengan teknologi handphone yang semakin canggih. Maka kami menjadikan ini satu platform dalam norma baru, menjadikan handphone itu satu alat yang penting dalam menaikkan semangat kemerdekaan itu, dan saya merasakan dengan adanya pertandingan video ini semua anak muda termasuk di universiti awam, universiti swasta, kita buka ruang. Kita buka ruang mereka ini mampu melahirkan, termasuk belia-belia. Belia-belia ini semua ada handphone. Betul. Seorang ada 3. Dan mereka mula merakam dan kita beri penghargaan itu kepada mereka. Secara tidak langsung ini menzahirkan semangat kemerdekaan itu dengan norma-norma baru, dengan secara maya saja. Mereka dapat menghasilkan perkara-perkara yang penting ini kepada negara kita. Ini untuk warga UPSI saja ataupun tidak. Seluruh penganjur lah UPSI. Penganjur UPSI. Dan kita membuka kepada pelajar kita dan warga Malaysia. Dan ini menjadikan terbuka kepada belia. Belia ini yang sebenarnya yang lebih dekat di hati dengan handphone ni. Maka ini menjadikan semangat mendidik itu, mendidik masyarakat yang mencintai negara kita Malaysia. Maka semangat ini selari dengan Malaysia Prihatin. Ini yang saya melihat kesinambungan mendidik mencintai negara Malaysia dengan Malaysia Prihatin, dan kita mahu melahirkan belia yang prihatin, the next generation yang prihatin dan cintai negara kita. Baik. Ini penting ni. Kan dalam situasi semasa doktor tengok macam mana mungkin pensyarah-pensyarah, mereka pendidik universiti perlu mainkan peranan, terapkan perpaduan dalam kalangan pelajar-pelajar, sebab kita tak nafilah dalam keadaan semasa kalau peranan universiti itu tidak membantu maka akan wujud salah faham. Jadi universiti adalah tempat yang paling best sekali untuk wujudkan perpaduan dalam kalangan anak muda kita, doktor. Sebab kalau kita melihat kepada maksud kemerdekaan pun, sebenarnya kemerdekaan itu menyatukan kita dalam kepelbagaian. Setuju? Jadi dalam kalangan pelajar universiti pun kita ada pelbagai suku bangsa. Di Sabah Sarawak pun ramai di UPSI. Dan kita ada kaum Cina, jadi kita menerapkan satu sifat satu Malaysia. Jadi bila kita berhadapan dengan apa-apa jua COVID, apa-apa permasalahan ataupun konflik, kita mesti menerapkan bersatu padu tu. Maksud tak kira lah kawan kita India ataupun, tapi maksudnya tidak ada apa perbezaan bangsa di situ kan. Jadi memang tanggungjawab pensyarah untuk menanamkan perkara-perkara itu. Dan sebenarnya UPSI adalah majoritinya adalah guru dan bakal guru, dan kita pun alumni juga adalah guru. Jadi sifat ini ataupun semangat ini perlu diterapkan dalam kalangan pelajar supaya bila mereka pergi ke bidang-bidang perniagaan ataupun bidang pendidikan, jadi benda itu boleh diamalkan dalam kehidupan mereka ataupun kerjaan mereka. Mereka ni ikon kepada anak muda nanti. That's why bila saya melihat pada UPSI adalah platform terbaik kerana melahirkan guru, tetapi kita bukan melihat itu kerana guru itu adalah penyebar ilmu dan mendidik mencintai negara Malaysia. Dan perpaduan itu lahir daripada penyampaian ilmu. Penyampaian ilmu itu datangnya daripada seorang guru. Maka untuk melahirkan guru yang generasi by generasi yang kami lahirkan, maka saya berfikir inilah platform di mana kesepaduan antara pensyarah dan guru menyebarkan ilmu baik kepada kanak-kanak hingga kepada golongan remaja, belia dan masyarakat. Dan ini mewujudkan satu perpaduan yang penting kepada negara. Maka sebagai fakulti yang mendukung adanya jabatan sejarah, adanya jabatan pendidikan moral, karakter dan CV, juga ada jabatan pengajian Malaysia dan sejarah dan geografi, saya rasa
fakulti kami adalah fakulti yang mendukung ke arah menyebarkan ilmu itu dan menjadi satu asas kepada UPSI menyebarkan semangat kemerdekaan itu. Suka saya dengar perkataan-perkataan yang itu. saya katakanlah. Kebersamaan dalam akhir sekali macam mana kalau ramai nak sertai ni, ada laman khas ke yang kita ada laman khas. Cerita sikit Prof Madya. Kalau kita ada laman khas di fakulti yang kita akan buka di laman web web UPSI juga akan ada nanti. Maka penghantaran itu kita ada link yang kita akan letakkan dan kita akan berikan dan semua masyarakat boleh hantar pertandingan ini dan kita ada panel-panel yang kita pilih bukan daripada kami saja tetapi daripada universiti lain. Universiti lain yang kita akan lantik dan ini akan kita isytiharkan nanti pemenang-pemenang tersebut. Ada beberapa saluran kat situ. Ada laman web UPSI, laman web FSK, Fakulti Sains Kemanusiaan, laman web Permas, Persatuan Sejarah Malaysia, dan di Facebook juga boleh link. Facebook UPSI ke? Facebook Persatuan tiga-tiga tu ada Facebook juga. Mahasiswa Sejarah. Kita juga bukan saja melibatkan pensyarah dan guru tetapi melibatkan mahasiswa kita iaitu Persatuan Mahasiswa Sejarah UPSI. Allahu Akbar. Baik, tahniah kita ucapkan kepada perpaduan itu berlaku. UPSI, tahniah kita. Terima kasih banyak Prof Madya, Doktor, terima kasih banyak. Kita doakan yang terbaik. Semoga lebih kurang 10 tadi aktiviti utama yang akan dilaksanakan sempena Bulan Kebangsaan ini berjalan lancar dan orang ramai rakyat Malaysia yang nak terlibat secara langsung, bukan pelajar UPSI pun tak apa ya, boleh sebenarnya sertai mereka dan insya-Allah kalau benar ada hadiah yang menanti nanti. Baik. Terima kasih banyak Prof Madya, terima kasih banyak Doktor. Kita doakan yang terbaik untuk sokongan universiti terhadap kempen Hari Kebangsaan pada tahun ini. Kita berhenti sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Selepas ini Ika akan bersama Ika dia suka promosi barangan istimewa bersama Ika lepas ini. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 2 perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Bila saya dah berdiri ni, apakah tandanya? Tandanya memang kita ada produk yang ingin dipromosikan. Hari ini kita bersama dengan Nurel Foods. Paste telur masin viral. Dan di sebelah saya bersama dengan pengasasnya sendiri iaitu Puan Nur Nadia binti Abu Bakar. Assalamualaikum. Salam Ika, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Kenapa hari ini Puan nervous? Kenapa nervous Puan? Tak tahulah kan hari ini mungkin semangat raya tu. Semangat raya masih ada kan? Ataupun mungkin tengah ramai yang membeli produk ini? Ya, sebab macam ni musim orang kata masihlah lagi ada aura-aura raya haji tu. Mana nak dapatkan untuk hidangan lazat sempena raya haji masih ada yang berkunjung walaupun PKP ni kan tak ramai tapi kita tetap nak hidangkan hidangan istimewa untuk tetamu. Jadi kepada anda yang belum lagi mengetahui apakah salted egg paste ni, mungkin Puan boleh terangkan sikit. Okey, macam kita di Nurel Foods kita adalah pengeluar paste telur masin yang pertama sekali. Sebab jika sebelum ni kebanyakan di pasaran adalah dalam bentuk serbuk, tapi kita adalah mengeluarkan dalam bentuk paste iaitu yang warna kuning tu. Bukan yang warna putih itu sebab kadang-kadang bila kita nak buat masakan macam udang telur masin, sotong telur masin, dia macam makan masa, leceh nak kena bersihkan, rebus, nak lenyek-lenyek, and then kita buang yang putih tu membazir. So kita dah siap sediakan paste yang warna kuning tu saja, memang telur masin original, so boleh sediakan hidangan yang enak, sedap tapi cepat dekat rumah saja. Tak perlu pergi restoran dah. Kalau perempuan ni sebenarnya itu yang paling penting sekali, cepat. Cepat dan juga sedap. Ya, cepat dan juga sedap. Macam chef dekat restoran tu.
nampak. Jadi kalau tetamu datang raya-raya ni mungkin dah muak dengan rendang, ketupat, lemang, bolehlah hidangkan dengan paste telur masin ni. Kan paste telur masin. Kenapa tak, macam orang kata kalau pergi raya tu kita wowkan tetamu kita. Tak ada kat tempat lain. Lepas tu mesti orang akan tanya, mana nak dapatkan paste ni? Di mana tu? Di mana? Okey, kita macam Nurel Food salted egg paste ni kita ada jual di platform online saja. Kita bergerak melalui ejen-ejen di seluruh Malaysia, Singapura dan Sabah, Sarawak dan Brunei. Brunei pun ada juga. Jadi boleh dapatkan kita, boleh follow dulu kita di Facebook kita Nurel Foods HQ dan Instagram kita salted egg paste. Dan kalau nak COD ke apa, kita banyak ejen satu Malaysia, kita boleh tolong buat arrangement untuk COD dan juga post. Okey. Pendapat Puan Nadia sendiri, siapa yang sepatutnya menggunakan paste ni selain daripada suri rumah yang nak cepat masak tu? Okey, kita punya kebanyakannya of course kita punya customer perempuan. Okey, bukan saja orang kata yang macam bekerja ke apa, yang macam nak cepat, tapi yang macam suri rumah pun kadang orang busy juga kan, jaga anak kan, nak pergi ambil anak sekolah ke. Jadi kita punya paste ni kita memang nak bantu diorang sediakan hidangan yang lebih cepat, sedap dan mudah. Tapi ada juga kita punya customer lelaki, sebab lelaki pun sekarang suka juga nak masak kat rumah. Macam Syaril lah. Syaril pun memasak juga di rumah. Sebab tu dia kena dapatkan paste ni. Betul, sebab kita tak nak benda yang leceh-leceh, so kita guna paste ni cepat je. Lagi-lagi zaman sekarang waktu PKP ni, waktu sekolah, kalau ada anak-anak yang bersekolah tu kita kena sediakan hidangan sendiri pula. Sebab ialah ada kantin yang kita tak mahu anak-anak kita nak makan makanan kantin saja. Jadi kepada suri rumah yang ada anak-anak tu nak sediakan makanan atau bekal ke sekolah, boleh gunakan paste ni. Sebab kita punya paste ni kat dalam ni tak ada, katakan kita tak ada letak cili ke apa, dia macam rasa original telur masin. So boleh untuk kanak-kanak. So kalau macam untuk kanak-kanak tak perlulah letak dia punya cili padi ke apa. Just masak dengan butter, bawang putih, daun kari, and then letak ni. So memang sedap. Dan kita punya tagline nak cerita tagline. Tagline-nya. Sebab kita punya kelebihan memang berbanding serbuk yang dah ada di pasaran, kita punya paste ni confirm rasa ori telur masin. Tak menyesal punya. Confirm. Nampak tu jaminan 100% di situ ya. Rasa original. Sebab kalau orang beli serbuk tu boleh dia masak and then tak rasa pun macam telur masin. Kita punya 100%. Faham? Jadi kepada anda yang sukakan betul-betul rasa telur masin tu, boleh dapatkan Nurel's ni, Nurel salted egg paste ni. Jadi selain daripada produk ni, mungkin pada akan datang apa lagi produk yang akan dikeluarkan ataupun misi Nurel's ni sendiri? Okey, macam kita sekarang ni kita adalah beberapa planning untuk produk yang akan datang, tapi buat masa sekarang kita memang fokus dengan salted egg paste saja buat masa sekarang ni. Dan kita punya misi untuk end of this year, kita nak recruit, bukan kita nak membantu lebih ramai. Sebab macam kita di Nurel, kita membantu orang untuk membuat peluang menjana pendapatan. Suri rumah ke ataupun orang nak cari side income, nak start menabung, nak start macam jalan-jalan nak cari duit tepi. So kita membuka peluang untuk sama-sama menjana income dengan Nurel Foods. Macam sekarang kita ada lebih kurang 700 orang ejen. Dan kita untuk misi tahun ni kita nak sampai ke 1,000 orang ejen. Sebab senang je jual ni produk makanan kan. Betul. Tak perlu susah-susah nak promote. Orang sekali cuba, esoknya next weeknya dia repeat lagi. Tak macam produk kecantikan ke apa, mungkin agak susah. Betul. Memang senang. Jadi kalau nak menyertai sebagai ejen ni, apa kelebihan yang kita akan dapat? Okey, Ika, macam ramai orang kat luar sana dia macam nak berniaga. Tapi dia macam tak tahu macam mana. Especially macam sekarang ni kita nak menggunakan platform online. So ramai orang tak tahu. Tapi yang best kita di Nurel Foods ni, kita akan membimbing mereka. Sebab kita ada kelas. Macam saya sendiri mengajar seminggu sekali atau 2 kali untuk ajar macam mana untuk membuat marketing secara online. Baik. So and at the same time macam diorang macam tak tahu nak tulis apa kat Facebook. Betul. Itu pun saya sediakan. Kami sediakan. So diorang cut and paste gambar semua, kita orang bagi marketing. So dan dibimbing. So itu adalah kelebihan menjana menyertai Nurel Foods untuk menjadikan satu sumber pendapatan. Cara nak menjadi ejen tu bagaimana? Okey, kita ada nombor, ada ke nombor di skrin? Okey, 011 12345 832. Okey, sebab tak ada kan. Okey, ulang semula siapa-siapa yang berminat untuk menjadi ejen tu 011 12345 832. Okey, itu ialah nombor yang perlu anda hubungi sekiranya anda berminat untuk menjadi ejen. Bukan susah nak jual pun paste ni, sebab ialah buatan Malaysia.
lepas tu ada halal dekat situ, halal diyakini lah. Lepas tu yang paling penting sekali rasanya original. Dan ataupun kalau macam tak ingat nombor ke, follow saja kita di Facebook Nurel Foods HQ. Nurel Foods HQ. Okey, bukan susah dapatkan saja, type saja nama Nurel tu memang keluar lah. Nurel Foods keluar. Keluar dah. Jadi promosi sekarang ni tengah-tengah raya ni mestilah macam kita wawarkan tadi kan, kalau dah jemu, muak makan rendang semua tu dah boleh masak ni, apa promosi yang kita nak berikan kepada penonton? Harga pasaran satu box ni RM RM14.90. Okey, tapi sempena raya haji ni dan sempena kita bersiaran di Selamat Pagi Malaysia, kita nak berikan satu combo yang best gila. 4 box RM55 free postage. Free postage dan Sabah Sarawak RM60 saja. Okey, jadi anda beli 4. Okey, beli 4 harganya hanya RM55 saja. RM55 saja. RM55 sahaja dan penghantaran percuma. Jangan risau, dia tahan 18 bulan. Ini tahan 18 bulan. Jangan kata masak laju-laju buat apa nak sampai 4 kan, takut macam dia kata takut basi ke. Jangan risau, dia tahan 18 bulan. Ni 18 bulan So stok-stok emergency, balik kerja penat, tiba-tiba ada tetamu datang, keluarkan je pes ni. 18 bulan itu kalau belum dibuka. Belum dibuka. Kalau dah dibuka, simpan balik dalam peti ais dan mungkin dalam masa sebulan kena habiskanlah. Dalam masa sebulan kena habiskan. Kalau boleh tengok ada kat kotak ni, dekat belakang ni, kalau siapa-siapa yang tak reti memasak ataupun kurang mahir seperti saya ni, ada juga cara-cara memasak di belakang ni. Ada 3 sahaja sebenarnya langkah, sangat mudah. Panaskan cili padi, masukkan daun kari, lepas tu letak pula margarin, lepas tu masukkan saja paste ni, lepas tu letaklah apa bahan yang anda suka. Kebanyakannya bukan saja macam boleh masak dengan udang ke ayam ke apa, tak kisah, tapi ada juga kita punya customer yang kreatif, masak dengan spaghetti, buat cornflakes salted egg, popia salted egg dan macam-macam lah, ikut kreativiti. Maksudnya apa-apa jenis masakan yang nak bagi rasa telur masin. Okey. Jadi sekali lagi kita wawarkan. Puan sila wawarkan promosi kita hari ini. Okey, kita hari ini sempena Aidiladha di RTM, kita buat promosi 4 box RM55 di Semenanjung, free postage dan tambah postage RM5 untuk Sabah Sarawak. Okey, saya ulang lagi sekali lah sebab saya risau tak ada. Okey, WhatsApp kita di 01112345 dan follow kita di Facebook Nurel Foods HQ. Dan jangan lupa kepada anda yang ingin menjadi ejen, boleh saja DM ataupun PM di Instagram dan juga WhatsApp Facebook. WhatsApp pun boleh dengan nombor yang diberikan tadi. Sebab produk ni sangat mudah untuk dijual. Sangat mudah. Yang paling penting rasanya original. So jangan risau tak laku ke apa, sebab kita akan membimbing mereka untuk start buat pendapatan sampingan dengan Nurel. Baik. Terima kasih Puan Nur Nadia kerana bersama dengan kita hari ini. Jadi kepada anda di sana, jangan lupa untuk dapatkan sebab promosi ni khas untuk anda, RM55 4 kotak ni. Perhantaran percuma dah hanya perlu tambah RM5 sahaja untuk Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih Puan. Terima kasih Kak. Baik, selepas ni kita nak terus sahaja ke Cerita Pagi Johor. Apa yang ada di Johor? Silakan. Okey, baik, terima kasih kepada rakan-rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Aidiladha dan terima kasih kerana terus setia menonton Selamat Pagi Malaysia di TV1 edisi 2 Ogos 2020 hari Ahad. Dan hari ini saya Taufik Saliman dari Johor untuk Cerita Pagi hari ini berkongsikan mengenai ibadah ataupun aktiviti ibadah korban yang dilaksanakan penduduk di Kampung Fedai Taumpat Kota Tinggi ini bersempena dengan Aidiladha yang jatuh pada hari Jumaat 31 Julai hari itu. Dan ibadah korban yang dilaksanakan dalam tempoh 3 hari ini memberikan peluang kepada kita untuk menghayati erti sebenar pengorbanan yang pernah dilalui semasa zaman Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya Nabi Ismail suatu ketika dahulu. Dan untuk bercerita lanjut mengenai saya hari ini, dan jika kameraman boleh tunjukkan di suasana di belakang adalah beberapa penduduk sedang melapah lembu yang sudah pun disiap korbankan. Dan bersama saya untuk bercerita lanjut mengenai program pada hari ini ialah Ketua Kampung Fedai Taumpat iaitu Encik Bahrin Sairan. Okey, Encik Bahrin boleh ceritakan berapa banyak lembu yang dikorbankan pada hari ini? Kita hari ini untuk air taumpat saja kita ada lebih kurang dalam 3 ekor lembu saja. Kerana masalah PKP ni, jadi orang ramai agak kurang buat ibadah korban ni lah.
Pusat sembelihan kita di dalam kebun ada yang dah diluluskan oleh pihak berkuasa, dan di sana kita ada lebih kurang dalam 55 ekor lembu yang akan dikorbankan sepanjang hari Tasyrik ni lah. Nanti pembahagiannya dan pengagiannya akan melibatkan berapa ramai penerima di Filial Tompak ini sendiri? Setiap seekornya lebih kurang dalam 80 ke 100 orang. Jadi kalau 3 ekor ada lebih kurang 240 orang lah lebih kurang yang dapat bahagian. Okey, jadi ibadah korban pada tahun ini dilaksanakan dalam tempoh PKP, satu yang cukup unik, satu yang cukup berlainan dari tahun sebelum ini. Mungkin pihak Tompak sendiri ataupun jawatan kuasa masjid sendiri ada buat syarat-syarat yang ditetapkan kepada semua jemaah untuk menyertai. Macam mana, boleh ceritakan sedikit proses? Okey, apa yang kita buat dekat sini, kita cuma lapah dan bagi-bagikan daging ni. Selepas tu kita akan panggil wakil daripada orang-orang yang dah kita lantik untuk ambil daging ni dan agihkan kepada jemaah yang menerima lah. Okey, baik. Terima kasih Encik Barin untuk perkongsian pada hari ini, dan itu saja dapat saya kongsikan kepada anda semua penonton Selamat Pagi Malaysia, dan saya pun nak menolong mereka melapah lembu untuk diagihkan kepada masyarakat di Filial Tompak. Kepada anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha, dan kepada yang hendak pulang ke Kuala Lumpur atau ke mana sahaja dari kampung, berhati-hatilah semasa mandu. Terus patuhi SOP kerana kita masih lagi dalam tempoh peperangan untuk menangani wabak COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Johor. Baik, di dalam kegembiraan kita menyambut Aidiladha ni, semalam telah pun diwajibkan untuk memakai pelitup separuh muka. Seperti mana kita ingatkan tadi, muka anda bernilai RM1,000. Jadi hari ini kita nak berbicara mengenai melestarikan amalan PKP dengan nilai pengorbanan. Seperti biasa, hari Isnin pun Prof ni, hari Ahad pun Prof ni. Prof mengikut di mana saya berada. Bersama dengan Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi, Pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan UIAM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Akhirnya Prof sampai juga ke set baru kita. Sampai juga. Sampai juga. Macam mana raya Prof? Sebenarnya alhamdulillah saya balik ke Terengganu. Dan sempat melakukan korban. Melihat korban lah. Melihat korban. Melihat penyembelihan. Bukan sembelih. Kena tupan situ pakai baju Melayu. Jangan tak boleh. Baik Prof. Kita lihat semalam telah pun diwajibkan memakai pelitup separuh muka. Kemudian kita pun diambil di waktu-waktu menyambut Aidiladha ni. Bagaimana sebenarnya Prof melihat kita dalam menyambut Aidiladha pakai lagi pelitup separuh muka? Normal baharu yang kita hadapi sekarang ni bagaimana? Mula-mula kita bimbang sebab kita bimbang dalam bila tengok angka tu menaik kan. Kita tengok, kita tunggu announcement, takut tiba-tiba PKP dan tak boleh balik raya. Betul. Tapi alhamdulillah pengalaman saya pergi sembahyang raya, saya rasa daripada masjid yang di Mengabang Teliput tu mungkin dalam beberapa orang saja yang tak pakai. So boleh dibilang dengan jari lah yang tak pakai. Saya agak terperanjat lah. Jadi saya rasa sangat lega alhamdulillah. Sebab kita khawatir. Sebab semua orang khawatir sekarang ni. Betul. Ya, termasuk DG pun menyuarakan bahawa kita lebih parah kalau ada gelombang ketiga. Betul. Jadi sebab itu topik yang nak kita nak cerita ni, kita kena lestarikan amalan-amalan ni dengan nilainya sekali. Dan bertepatanlah dengan raya korban kan. Masih lagi semangat yang sama. Dan saya melihat secara keseluruhan alhamdulillah kita harus bangga dengan statistik yang diberikan bahawa kita ni antara 5 negara yang terbaik. Tetapi jangan lalai. Ya, ini satu yang sentiasa diingatkan kalau dalam konteks kelestarian jugalah. Dia ada dua makna. Satu untuk mengistiqamahkan UIA kan. Jadi kena kekalkan, kena berterusan kan. Istiqamah. Jadi istiqamah supaya semua amalan ini kita mesti, dan kita tambahkan nanti boleh kita bincangkan macam mana kita nak supaya kita lebih menghayati. Supaya dalam keadaan apa pun kita amalkan. Sebab sekarang ni sangat kritikal. Jadi saja satu saya rasa akan sukar. Sebab itu contact tracing nanti sangat kritikal tapi kita ambil mudah. Jadi itu saya rasa sebagai permulaan sesuatu yang perlu kita wawarkan, perlu kita bancang dari pelbagai sudut sama dari segi akademik atau dari segi bahasa mudahnya supaya semua orang faham. Sebab sekarang ni kita sampai peringkat di mana bahaya ni tak nampak dan saya rasa trend satu lagi dia tidak ada apa dipanggil asymptomatic. Jadi tak nampak. Jadi bila tak nampak ni kadang-kadang orang yang tidak maklum dia ambil mudah. Betul. Jadi pengalaman saya turun ke dua kawasan waktu di lapangan kerja lapangan kan di Kedah dan di Johor. Saya sedikit
sedikit khawatir. Ya, tapi alhamdulillah bila hari semalam dimulakan peraturan itu, saya rasa orang mula takut sedikit lah. Ya, sebab seperti yang Syafiqah kata 1,000 nilai kan. Ya. Itu belum tambah sambung dengan kita punya maskara dan mask yang kan. Foundation campur lagi. Dan sebab ada orang kata mask dan mask, MUSK yang lebih mahal mungkin. Ya. Betul. Jadi benda macam ni perlu di polemik, dia perlu dibincangkan, perlu diberi tahap kesedaran yang betul-betul mendalam. Kalau tidak, nanti dalam keadaan tertentu dia ambil mudah. Ya. Dan apa jadi kalau dia ambil mudah ketika itulah si COVID ini datang. Jadi itu kita kena bincangkan sungguh-sungguh. Kena bincangkan, kena ketengahkan. Macam Prof sebutkan tadi, istiqamah itu sangat penting sebenarnya. Jadi bila kerajaan telah mengatakan nilai muka kita ialah RM1,000 tu, sehingga ke tahap itu ya kita kena denda mereka. Padahal kita dah tahu COVID tu sebenarnya berbahaya untuk kita. Kenapa tidak kita rasa sendiri wajib pakai? Tak perlulah kena ada denda-denda tu. Macam mana sebenarnya kita nak memberitahu kepada mereka di luar sana supaya sedar diri dan melakukan perkara itu bukan kerana terpaksa, bukan kerana didenda. Ya, itu yang saya rasa kadang-kadang kita kena dramakan sedikit kan. Jadi baru dia sedar kan. Enforce ni penguatkuasaan itu satu. Dia sampai peringkat 1,000 mungkin tadi mungkin tambah lagi, tapi kadang-kadang dari satu segi dia tidak berapa berkesan sebab ini benda-benda yang luaran. Jadi bila sampai tempat tertentu dia tak kisah. Jadi pada saya pendidikan lah. Sebab tu saya kita dekat UIA kita ada cara tertentu, cara kita sendiri untuk kita pastikan pendidikan, kesedaran yang diberikan ni berterusan. Ya, dengan kita turun ke padang sebab kita rasa kumpulan yang paling ini ada dua kumpulan. Satu yang degil. Yang degil ni kita denda lah. Kalau tak 1,000, 2,000 kan. Satu lagi kita berikan pendidikan yang tak tahu. Sebab jangan kita kesal dan kita marah sebab orang-orang ni mungkin tak tahu, tak sampai maklumat. Betul. Sebab tu saya suka, bukan nak puji TV1 lah, tapi sebab cara kita menyampaikan maklumat itu merakyat, membumi. Jadi bukan bahasa-bahasa yang kadang-kadang bahasa melangit sedikit. Jadi orang tak faham kan. Betul. Jadi kita bahasa-bahasa mudah, bahasa drama, bahasa-bahasa kalau orang muda dan sebagainya. Ya. Tapi itulah pada saya tidak ada cara lain melainkan kita beri kesedaran melalui pendidikan. Ya. Dan sebab itulah di UIA memang kita pastikan dengan signage yang pelbagai lah. Dan saya harap ada kalau di belakang kita ada disiarkan tentang signage, berapa gambar-gambar yang kita buat, signage yang kita buat. Misalnya physical bonding with social bonding. Saya tak pasti sama ada ditunjukkan. Jadi kita nak tunjukkan bahawa kita nak tunjukkan bahawa semua aktiviti ini masih boleh dilakukan dan mesti dilakukan. Mesti kekal dilakukan tetapi tidak menjadi masalah. Betul. Bila kita letakkan mask, kita pakai topeng. Tak susah pun Syafiqah. Saya rasa cuma kesedaran itulah. Kalau kita bawa sebiji virus kat dia baru dia ni kan. Tapi itu cara yang agak kurang berkesan lah. Terutama yang dewasa kan. Tapi itu mungkin sampai peringkat di mana kita perlu tunjukkan bahawa dalam keadaan aktiviti seperti biasa, kita masih boleh dan kita perlu pastikan topeng dan penjarakan. Itu perlu. Bila kita sebut mengenai kita kena mengajar, kita kena mendidik. Selain daripada itu, nilai-nilai utama yang kita boleh lihat dalam PKP ni ataupun COVID-19 ni bagaimana? Dia banyaklah banyak nilai, tapi kalau mudah saya boleh pinjam kita punya rektor punya ringkasan lah. Perkataan COVID tu kan, dia kalau yang English dia tapi kita ambil daripada COVID daripada English lah, COVID kan. C for cleanliness, kebersihan. Cleanliness, lepas tu kita ada obedience, kepatuhan. Saya rasa kepatuhan ni yang paling kritikal sebab kadang-kadang kita patuh depan orang dan kita patuh kerana bila ada penguatkuasa 1,000. Jadi kita kena pastikan ini nilai yang diterapkan sepenuhnya. Lepas tu kita ada V, vigilant, maksudnya kita berjaga-jagalah. Ya, sebab kita tak tahu. Terutama bila kita bincangkan tadi, benda ni adalah benda yang tak nampak. Jadi dia boleh datang daripada mana-mana saja. Selagi belum kena, memang kita tak sedar. Bila kita dah kena, baru kita nak marah orang. Ketika itu bila kita suruh pakai, tak mau pakai. Kan? Itu V, vigilant. Kita ada integrity dan kadang-kadang ini dalam konsep contact tracing lah. Sangat kritikal. Sebab kadang-kadang dulu pernah dihangatkan, sekarang orang bagi nombor tak betul ni. Jadi ini suatu yang serius. Sebab saya rasa kalau kita terjadi satu kes nanti, bayangkan kalau ketika itu orang lain semua dah tahu, tapi sebab kerana anda tidak memberikan nombor yang sebenar, maka anda sedang berisiko. Ketika itu baru dia tahu. Jadi last saya rasa yang paling kritikal mana-mana pun, sama ada nak mengekalkan nak istiqamah ini adalah disiplin. D. So D yang terakhir ini sangat-sangat kritikal saya rasa yang perlu dididik sepenuhnya. Dan daripada sekolah memang kita melalui kesukaran dan sebagainya, peringkat sekolah rendah dan
dan sebagainya. Tapi inilah masa. Dan disiplin ini pula bukan sekadar untuk ini saja, untuk semua perkara. Betul. Sebab itu proses keseluruhan untuk COVID ni kadang-kadang kita permudahkan. Jadi singkatan begini pun memudahkan juga. Betul. Supaya orang ingat nilai apa yang sebenarnya. Ya, tapi nanti kita tambahkan nilai pengorbanan yang berkaitan pula. Boleh kita masuk terus. Alang-alang kita dah masuk ke Aidil-Adha ni, pengorbanan dia. Selain daripada saya rasa salah satu pengorbanan ialah ibu bapa kena membelilah dari sektor kewangan. Sebab kita nak kena beli emas tu. Selain daripada itu? Selain daripada itu, saya pula melihat macam ni Syafiqah. Saya melihat pengorbanan yang perlu dilakukan adalah untuk kita memastikan kita mematuhi SOP ni, ada benda yang kita terpaksa buang. Ada benda yang kita terpaksa korbankan. Ada perangai yang kita terpaksa sembelih dan kita ketepikan. Maksudnya kita misalnya kalau dulu kita bersosial dari segi bertemu kawan, bersalam dan sebagainya kan. Ini sifat-sifat yang kita terpaksa korbankan buat sementara. Betul. Dan ada sifat yang kita kena korbankan terus. Maksudnya dari segi kebersihan. Kebersihan ini memang sesuatu yang memang nilai yang kena ada. Tapi selama ini terkorban disebabkan perkara-perkara lain. Sekarang ini kita korbankan untuk ini. Ya, sebab pilihannya jelas. Kalau kita tidak berkorban dan tidak mengambil sifat ini, kita akan menjadi korban. Kan? Jadi saya rasa benda ini benda-benda yang saya rasa perlu disampaikan dalam bahasa yang santai, tetapi maksud itu keras. Sebab sekarang ni jangan main-main. Jangan main. Benda ini bukan sesuatu yang ni. Sebab kadang-kadang masyarakat Malaysia kita ni, yalah, kita orang selalu cakap selalu bila sekali air bah, sekali ombak, sekali berubah. Tapi saya rasa yang ini sekali nombor bertambah, sekali perangai kita berubah. Betul. Maksudnya kadang-kadang bila nak tengok nombor naik baru kita takut. Kan? SOP ke bertambah juga. Betul, kan? Jadi ini perlu yang kita kekalkan. Sebab itu saya rasa kalau kita tengok dari segi keseluruhannya kan, kalau maksudnya dari dalam konteks melestarikan seperti biasalah amalan ni, banyak benda yang kita perlu rasakan bahawa kita perlu ketengahkan. Dan kita perlu beri makna kepada diorang ni kenapa jarak fizikal bukan jarak sosial. Kan sudah rasmi, kita pernah berbincang perkara ini. Ya, betul. Jadi sekarang saya sangat seronok bila KKM memaklumkan jarak fizikal. Betul. Sebab banyak mesejnya di situ. Banyak unsur kelestariannya di situ, banyak benda yang perlu ditekankan bahawa bila kita kata jarak fizikal itu penjarakan fizikalnya, tapi sosial itu tidak. Sebab dalam konteks kita, dalam konteks masyarakat kita, dalam memerlukan menengahkan kelestarian ni, ada orang-orang yang ketinggalan, ada orang yang tak mampu beli emas dan sebagainya. Yang tak boleh, yang korban itu bukan sesuatu yang mudah bagi dia. Betul. Sebab dia perlu meletakkan nasi atas meja dia. Jadi benda-benda begitu kita jarak fizikal tapi secara sosial ni kita dekat. Jadi itu salah satu mesej yang saya rasa perlu dalam konteks kita melestarikan. Dalam tu maknanya kita kena memahami perkataan sosial itu sendiri. Baru kita faham apa maksud Prof Madhiah sebenarnya. Jadi kalau kita nak macam berbalik kepada soalan kita di atas tadi, supaya tidak dipaksa. Jadi macam mana sebenarnya kita nak pastikan supaya mereka ni mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan? Dia beberapa kumpulan lah. Saya rasa kita sudah sampai peringkat di mana polisi-polisi kita ni pun, kalau secara serius sikit lah kalau secara polisi kita pun perlu didetailkan. Bukan semua sama. Tidak boleh di peringkat sekolah berbeza, di peringkat kementerian mungkin berbeza, di peringkat masyarakat umum perlu berbeza. Dan penguatkuasaan lah. Saya tak nampak cara lain. Dan saya khawatir sedikit lah Syafika dari segi satu konteks bahawa kadang-kadang yang kita lihat kebelakangan ni adalah perhimpunan berkaitan politik. Dan kita akan menghadapi pilihan raya. Ramai rakyat menyuarakan kebimbangan bagaimana kita memerhatikan kita mengamalkan penjarakan sosial dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat kita sama-sama khawatir. Kerana itu saya rasa pengukuhan, penguatkuasaan dan pendidikan yang perlu dilakukan perlu lebih serius sebab kita tahu kita akan lebih terbuka dengan sikap-sikap yang kadang-kadang ambil mudah, sikap yang kadang-kadang campur tangan sedikit dari segi kepentingan politik menyebabkan ramai yang berhimpun tanpa mas dan sebagainya. Ini benda yang kalau sudah terjadi kita tak boleh buat apa dah. Sebab itu kita teruja dan kita tersentuh apabila DG sendiri, DG Kementerian Kesihatan kan menyatakan kita sudah berpenat lelah. Bukan kita lah, memang seluruh Malaysia sudah berpenat lelah menjaga. Tiba-tiba ada isu begini menyebabkan mereka dengan mudah berkumpul beramai-ramai. Ini satu kekecewaan yang menyebabkan kadang-kadang, yalah kalau jiwa muda kita marah juga kan. Tapi itulah kita kena pastikan bahawa penguatkuasaan di samping pendidikan yang sepenuhnya perlu dilakukan. Perbincangan begini perlu diketengahkan di mana-mana saja. Dan perlu didebatkan secara serius. Mungkin ada orang berbalah sama ada jarak fizikal. Tak apa, biarkan. Kerana itu yang memberikan kesedaran sebenarnya
sebenarnya, apa perlunya. Dan kalau orang nak berdebat sama ada emas fabrik atau emas, tak apa, biarkan. Dan kita kena pastikan bahawa mereka akhirnya, mesej nak akhir adalah dia nak buat emas pakai apa pun, jenama brand apa pun, tak apa. Tapi mematuhi. Seperti yang saya dengar daripada awal tadilah ya. Boleh, sebab masing-masing pun nak berpesen-pesen juga kan. Adalah, tapi dari segi memastikan objektifnya kena sampai. Objektif itu kena ada. Betul. Terima kasih Prof. Madia. Baru seronok. Hari itu kita telefon je. Borak kat telefon saja. Hari ini akhirnya Prof sampai juga ke set kita. Apa pun terima kasih kerana sudi datang ke set hari ini walaupun tengah menyambut Hari Raya lagi hari ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Madia Dr. Zana Abidin Sanusi. Sekarang ni kita nak berehat seketika. Jangan ke mana, kembali semula dalam Selamat Pagi Malaysia. 5 prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Baik, kembali bersama kami dalam Pastikan Sahih bersama dengan Nadir Nordin. Nadir tak ada hari ini ya. Nadir tak ada, Azam tak ada, Hafiz tak ada. Semuanya bercuti nampaknya raya. Tak apa, hari ini saya bantu mereka untuk wawarkan kepada tuan-tuan perempuan. Biasanya segmen Pastikan Sahih ini kita nak kongsikan tentang cerita-cerita yang betul lah ya. Supaya kita tak terpengaruh, tak terkeliru dengan cerita-cerita yang mungkin agak mengelirukan yang banyak bertebaran di bidang sosial. Baik, yang pertama sekali, ambil tahu. Ini saya rasa tuan-tuan perempuan semua rakyat Malaysia sudah tahu, tapi kalau ada yang belum tahu, saya nak ingatkan sekali lagi. Ambil tahu, diwajibkan pemakaian pelitup separuh muka boleh mengurangkan 60 risiko jangkitan COVID-19. Ini macam biasa. Mulai Sabtu yang lalu, 1 Ogos 2020, orang ramai diwajibkan memakai pelitup separuh muka di tempat awam yang sesak. Dan sekiranya Ika duk cerita daripada awal tadi ni, muka kita ni kalau tak pakai, kosnya adalah RM1,000 ya tuan-tuan perempuan. Sekiranya Ika didenda RM1,000 di bawah Akta 342, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jadi ini sangat penting. Baik, pemakaian pelitup separuh muka ini diwajibkan mulai 1 Ogos. Ini dialah saya rasa kita pun kongsikan di awal tadi juga. Pelitup muka 3 lapis 3-ply mask disarankan untuk petugas kesihatan, orang awam yang mempunyai gejala saluran pernafasan, orang awam yang golongan berisiko tinggi dan juga warga emas 60 tahun ke atas dan juga mereka yang berpenyakit kronik. Tetapi pelitup muka untuk fabrik ini yang mungkin agak style juga sebenarnya, disarankan untuk golongan yang tidak mengalami gejala pernafasan dan berada di tempat jangkitan COVID-19 tersebar luas dan penjarakan fizikal sukar diamalkan. Golongan pekerja juga boleh pakai ini kalau tak sakit. Orang awam yang sihat berada di tempat awam juga boleh pakai yang agak fashionable ni, agak okey juga. Tapi kalau yang bergejala, kena pakai yang 3 lapis yang saya kongsikan tadi. Baik. Ini adalah laman sesawar yang setiap hari kami kongsikan sebenarnya .my. Tidak pasti jangan kongsi. Ada beberapa berita yang saya rasa saya kena baca juga supaya anda semua tak terkeliru dengan ada beberapa berita yang bertebaran juga. Kementerian Kewangan tidak pernah mengeluarkan surat permohonan untuk syarikat pengendalian aktiviti judi atas talian. Ini soalan ataupun ini yang palsu yang bertebaran. Kementerian Kewangan mengeluarkan surat bagi pengendalian aktiviti judi atas talian. Sebenarnya adalah menurut Kementerian Kewangan, jawapannya berikutan tertularnya surat permohonan untuk syarikat pengendalian online gambling. Kementerian Kewangan Malaysia ingin menafikan pernah mengeluarkan surat sedemikian kepada mana-mana syarikat untuk mengendalikan aktiviti online gambling di Malaysia. Orang ramai diingatkan untuk berhati-hati sekiranya didekati oleh syarikat yang mendakwa mereka mempunyai kelulusan untuk mengendalikan aktiviti tersebut. Ini sumber Facebook rasmi Kementerian Kewangan Malaysia. Jadi ini adalah palsu. Jadi hati-hati sebelum anda share ataupun kongsikan cerita ni. Okey, yang kedua adalah waspada ejen yang menggunakan nama SPAN bagi permohonan permit. Ini sangat penting juga. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara tidak melantik mana-mana syarikat sebagai ejen untuk permohonan permit.
Oleh yang demikian, permohonan permit hendaklah dibuat terus kepada SPAN secara dalam talian melalui sistem e-permit SPAN yang boleh diakses di laman sesawang SPAN iaitu www.span.gov.my. Ini sumber Facebook rasmi mereka. Jadi ini kategori waspada, jangan terkeliru juga. Baik. Ini pun agak tular juga sebenarnya. Tiada kes kemalangan tergelincir akibat melanggar bungkusan minyak masak. Sebab apa? Kalau anda tengok gambar ni di Facebook, tular juga antara berita yang dikategorikan sebagai palsu. Penunggang motosikal kemalangan selepas melanggar bungkusan minyak masak di susur keluar Plaza Tol Sungai Petani Selatan. Yang sebenarnya adalah polis menafikan berlakunya kejadian kemalangan motosikal yang tergelincir akibat melanggar bungkusan minyak masak di susur keluar Plaza Tol Sungai Petani Selatan di Sungai Petani seperti itulah di media sosial. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Muda Superintendent Syamsuddin Mamat berkata sehingga kini tiada laporan dibuat mengenai kemalangan berkenaan oleh mana-mana pihak. Katanya pemeriksaan dilakukan di sepanjang Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Petani menghala ke arah selatan mendapati tiada kesan minyak masak ditemui di atas laluan berkenaan. Jadi mungkin ini cerita lama yang dibawa kembali ataupun sahaja-sahaja. Ya, tapi ia dikategorikan dalam keadaan palsu lah. So jangan paniklah tuan-tuan dan puan. Okey, seterusnya. Sekatan Jalan Raya bermula 1 Ogos. Ini saya rasa kita kena faham juga larangan pergerakan antara zon 1 iaitu status merah dan kuning dan zon 2 status hijau bermula 1 hingga 14 Ogos ini berikutan peningkatan penularan wabak COVID-19 di beberapa daerah di Sarawak. Ini yang dimaklumkan oleh Datuk Dev Kumar, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak. Jadi kita kena tahu yang ni dan akhir sekali adalah mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP hari ke-136 dan hari ke-50 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKP. Inilah dia antara banyak benda yang telah pun dinyatakan. Saya rasa saban hari sebenarnya kita diberitahu tentang angka-angka sebegini. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa masuk ke Telegram Majlis Keselamatan Negara kerana anda akan dikemaskini dengan pelbagai data-data semasa tentang PKPP, tentang COVID-19 dan banyak lagi. Jadi jangan kita cari sumber yang tak sah, cari sumber yang sah iaitu Telegram Majlis Keselamatan Negara, Facebook, Instagram, semua mereka paparkan maklumat yang sahih. Jadi insya-Allah moga-moga membantu tuan-tuan dan puan-puan daripada terkeliru dengan perkara-perkara ataupun berita-berita yang palsu di media sosial. Baik, pastikan sahih, berhenti di sini, kita berhenti sekejap. Selepas ini Ika seperti biasa counternya akan bertemu anda selepas ini. Bukan sekadar ikhlas sahaja.
kepada puan-puan dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia yang tengah makan lemang, ketupat, rendang dan sewaktu dengannya berhenti seketika waktu, mari berikan tumpuan kepada meja ini. Kerana di atas meja ni kalau boleh tengok warna pink ni dan tak lain tak bukan produk mewah mampu milik, iaitu produk Brightness Advanced MPU and Brightness Cream by Bena Legacy. Tidak lain tidak bukan di sebelah inilah pengasasnya sendiri Kak Bena. Assalamualaikum Kak Bena. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Saya rasa sangat tergugat berada di sebelah Kak Bena hari ini. Ya Allah, putih suci murni hari ini. Hari ini kita beraya sakan ini. Kan, kalau nak beraya sakan nanti tunggu apa Kak Bena nak umumkan kepada anda. Okay. Dan di sebelah ini kita ada leadernya. Leader Malaysia ni memang hebat orangnya ni. Iaitu bersama dengan Puan Suryani binti Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baik Kak Bena, produk ni memang kita dah tahu satu Malaysia dah viral dah. Betul. Tapi mungkin ada lagi yang dekat luar-luar sana yang mungkin sekarang ni baru cuti, baru sempat nak tengok Selamat Pagi Malaysia ni. Mungkin Kak Bena boleh terangkan mengenai produk ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, hari ini kita dah hari yang ke-15 kali keluar TV RTM Selamat Pagi Malaysia. So power tak hebat? Hebat ke tak hebat Bena Legacy ni? Hebat sangat. Okey, di bawah Bena Legacy kita ada dua produk yang sangat viral dan sangat hangat diperkatakan sekarang ni. Memang orang sekarang sedang mencari produk kita. Okey, yang pertama kita ada Brightness Advanced MPU. Okey, apa dia itu Brightness Advanced MPU ni? Okey, Brightness Advanced MPU ni adalah Brightness Advanced MPU yang pertama di Malaysia yang boleh pakai setiap hari. Sebelum ni kalau kita tengok dekat market luar, MPU ni dia hanya boleh pakai seminggu dalam 2-3 kali sahaja. Tapi MPU kita ni lain daripada yang lain. Dia boleh pakai setiap hari. So kita tak perlu nak risau nak pakai seminggu 2-3 kali, tak perlu. Dia hari-hari dia boleh pakai. And then yang bestnya Brightness Advanced MPU ni dia boleh menyelesaikan segala masalah kulit. Contoh dapat mengurangkan jerawat, jeragat, kulit kusam, muka yang breakout, ada masalah alergik, semua dia boleh settle. Sebab sebelum ni kalau kita tengok MPU ni dia hanya boleh menyelesaikan certain masalah saja. Contoh kalau dia merawat jerawat saja, jeragat saja, tapi kita tapau habis semua masalah kulit. Semua dia boleh settle. Itu yang bestnya Brightness Advanced MPU ni. And then yang bestnya dia berfungsi sebagai 3-in-1. Dia berfungsi sebagai essence, serum dan MPU. So dia dah tapau tiga-tiga. Jadi kita tak perlu nak pakai essence asin, serum asin, MPU asin, tak perlu. Kita pakai satu dah cukup jimat dah kat situ. Itu yang bestnya Brightness Advanced MPU ni. Harga pun berpatutan. Sekejap lagi kita cerita harga dia. Okey. Yang kedua adalah Brightness Cream. Brightness Cream ni adalah bedak sejuk model yang pertama di Malaysia yang kita inovasikan di dalam tekstur krim. Sebelum ni kalau kita tengok bedak sejuk dia dalam tekstur yang biji-biji tau. Bila kita pakai kita rasa tak selesa, rasa bercapuk, rasa berhabuk dekat muka. Tapi Brightness Cream kita ni adalah bedak sejuk yang pertama di Malaysia yang kita inovasikan di dalam tekstur krim. Dia dalam bentuk moden lah. And then yang bestnya dia berwangi. And then dia adalah bedak sejuk yang pertama di Malaysia yang berasaskan sarang burung. Itu yang bestnya. And then sekarang ni kita tengah buat promotion untuk kedua-dua set combo ni. Contoh, kalau Semenanjung Brightness Advanced MPU ni harga dia RM30 Semenanjung. Kalau Sabah Sarawak harga dia RM35. Kalau Brightness Cream ni harga dia Semenanjung RM20. Kalau Sabah Sarawak RM25 sahaja. Tetapi kalau penonton Selamat Pagi Malaysia Grab hari ni kita akan bagi harga best. So harga dia set combo ni hanya RM38 sahaja. Yes. Kalau tak harga dia RM50 kalau beli dua ni. Tapi sekarang kita promotion Semenanjung RM38 sahaja. And then kalau Sabah Sarawak harga dia RM48 sahaja. Jadi kalau boleh tengok di sini macam mana kita nak guna sebenarnya cara pemakaian dia. Cara pemakaian ni sangat mudah. Selepas kita cuci muka, kita dah bersihkan muka kita, dah keringkan, kita boleh applykan, kita tak payah banyak-banyak, setitik 2 titik je. Titik je cukup. Sebab dia dah rata. Yang best dia tak melekit langsung. Dia very water based. And then kita sapukan dekat kulit muka kita, kita ratakan dia. And then selepas dia dah meresap semua, kita sapu pula Brightness Cream ni. Brightness Cream ni dia memang sangat wangi. Betul? Dia sangat wangi. Dua-dua ni dia bau macam bau apple sikit. And then kita apply pula Brightness Cream ni dekat atas lepas kita pakai Brightness Advanced MPU tu lah. And then kita sapu, kita tunggu sekejap. And then dia akan meresap masuk. Yang ni pun dia tak ada melekit apa. Dia very water based. Yang ini boleh pakai siang malam ke? Yes, boleh pakai siang dengan malam. Petang pun boleh, tak ada masalah. Kita Alhamdulillah
kita sale kita bulan lepas dah mencecah 5 juta. Bulan lepas sahaja kalau bulan-bulan lain tu kita tak cerita lagi. Ada yang 2.45 juta, ada 1.8 juta. Waktu PKP sale kita meningkat dengan mendadak sekali. Itu yang bestnya produk kita ni. Kalau boleh tengok dekat skrin sekarang, ini merupakan cara pemakaian dia saja. Yang penting bedak sejuk ni tak bercapuk. Tak bercapuk. Tak jadi macam tepung komak tu. Betul. Tak kan bila bedak sejuk dulu bertombok-tombok, tapi kita punya tak. Memang kita pakai dia terus meresap. Dia texture cream. Jadi macam mana sekarang ni produk ni memang dah viral. Betul. Pandangan orang ramai mengenai produk ni sendiri. Okey, produk ni kita dapat banyak sangat feedback dengan testimoni. Kita punya testimoni dengan feedback dah dekat beribu dah. Dah dekat beribu kita punya testimoni untuk 2 produk set combo ni. And rata-rata pengguna yang pakai memang bagi feedback yang berpuas hati lah dengan produk kita. Banyak yang pakai yang ada masalah jerawat, jeragat, muka breakout, kulit kusam, yang ada jeragat, semua dah orang kata dah berkurang. Ada yang slowly dia hilang. Itu yang bestnya kita punya result ni. Dia seawal ada yang pakai 3 hari, 4 hari dah dapat result dia dah. 3-4 hari dah nampak keputusan. Macam kalau kita ada jerawat ataupun jeragat lebih dekat kawasan tu, kita boleh tempek lebih sikit. Macam Burt's Cream ni, tempek lebih sikit dekat situ. And then parut, dia akan lebih, orang kata dia akan lebih pudar lah lama-lama. Itu kepada anda yang ingin membelinya. Jadi bila dah beli, dah kenal, dah cinta, mungkin anda ingin menjadi ejen pula. Ejen pada Bienal Lagasi ni. Jadi kita tanya kepada yang tuan mempunyai badan, iaitu leadernya, iaitu Puan Suryani binti Idris. Puan, kalau kita boleh tengok dekat sini, ini adalah tim Mak Ani ni. Terima kasih mengenai itu hebat Bienal Lagasi. Bukan kaling-kaling sale bukan kaling-kaling. Terangkan macam mana sale bukan kaling-kaling tu. Sebab hari ini ada promosi untuk jadi ejen dengan harga serendah RM84 saja mendapat 3 item, 3 set combo ni dah boleh jadi ejen. RM84 di bawah tim Mak Ani boleh dapat 3 set. 3 set dan boleh jadi ejen dah. Dan boleh menjadi ejen. Murah tu RM84 tu. Kalau kita beli 1 set combo tadi harganya ialah RM50. Apa kata tambah sikit je lagi dah jadi ejen kita yang dah boleh jadi ejen. Betul. Kelebihan dia kalau kita tambah sikit lagi tu jadi RM84 tu. Okey, kelebihan dia kalau join sekarang sementara HQ tengah buat promosi ni, dapat harga promosi ni sepanjang hayat. Betul. Setiap kali dia restock dia dapat harga yang dia join sekarang ni lah. Itu benefit dia daripada HQ. Kemudian daripada tim saya sendiri, siapa yang join hari ni, kita akan buat jute bag untuk diorang. Ni bag istimewa bag yang boleh print nama diorang masing-masing. Ada nama kat sini. Kalau masuk tim Mak Ani, nanti dapat nama dekat sini. Jadi dapat 3 set ini dengan harga RM84 dan kemudian dapat lagi yang ni bag ni cuma dalam ni penuh dengan produk ni. Itu bag tak cerita lagi pasal emas. Itu bila tengok sini kita memang mata kita dah beralih dah kat sini. Alah mata putih ni kita tengok dah. Kita cerita pasal emas ni. Okey, apa yang kelebihan join team kita? Siapa yang join team Bienal Lagasi serendah RM84 dia akan dapat benefit sepanjang hayat. Benefit sepanjang hayat tu apa dia? Okey, benefit sepanjang hayat tu kalau kata next time HQ dah naik harga ejen, next time kalau dia naik kepada stokis, dia upgrade naik stokis, naik leaders, apa-apa je level yang tinggi sebagai ejen, dia akan dapat harga promotion tu sampai bila-bila. Itu yang best kalau Grab sekarang ni. So untung sebelum HQ tutup dia punya orang kata harga promotion tu, datanglah join kita ramai-ramai. Yang bestnya kalau join kita, kalau siapa yang jadi leader, naik jadi leader, kita akan bagi cincin emas 916. Yang tu HQ akan bagilah, leader akan bagi juga. Okey. And then yang kedua, kalau jadi master leader, kita akan bagi gelang emas 916. And then kalau naik titanium leader, kita akan bagi rantai emas 916. Bienal Lagasi ni dia main dengan emas-emas je. Sebab emas kan naik harga. Jadi kita bagi emas kat dia orang. Tak perlu tak sales dia orang naik level je kita bagi emas dah. Dengar tu. Betul. Yang bestnya, okey, siapa yang join Bienal Lagasi ni, kita akan ajar teknik-teknik yang proven. Saya mostly start banyak yang orang join team Bienal Lagasi ni sting masa PKP hari tu. Banyak yang orang kehilangan pekerjaan, suri rumah tangga, student, ada yang nak cari income lebih. Dia orang join Bienal Lagasi, kebanyakannya dia orang memang zero in dalam bisnes lah. Tapi saya sebagai founder, siapa yang join team Bienal Lagasi, saya sendiri founder yang akan guide team saya dari zero to hero. Banyak saya punya team yang asalnya tak pernah buat bisnes. Saya dah guide dia orang sekarang ni alhamdulillah 1 bulan dah menjana 5-6 ke sebulan. Yang terbaru saya punya team, leader saya 1 bulan dia bulan lepas dia seorang 1 bulan 760k sebulan. And then ada yang 600k, 500k tu suri rumah tu. And then
yang bestnya tim kita sekarang ni banyak orang lelaki join tim kita. So sekarang ni lelaki dengan perempuan dah sama banyak dah saya tengok. Betul. Sebab kita punya produk ni memang kita akan ajar teknik-teknik yang proven di mana takkan ada di tempat lain. Hanya di Bina Legasi saja kita ada teknik proven dan teknik secret tu. Kalau nak tahu kena join kita sekarang. Jadi apa pun kena join sekarang. Yang penting harga promosi sekarang ialah RM38. Anda boleh dapatkan 2 produk ini. Tambah sikit je lagi RM84 anda boleh menjadi ejen di bawah tim Mak Ani ni. Boleh dapat beg ini. Lepas tu kalau anda upgrade naik lagi tahap, anda boleh dapat cincin, naik lagi dapat lagi gelang, naik lagi dapat lagi rantai. Betul. Kalau naik lagi lagi kereta lagi. Nampak betul. Hujung tahun ni bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Hujung tahun ni HQ akan bagi top 1 sale yang paling tinggi, kita akan bagi sebuah kereta. Okey. Yes. Jadi kepada anda jangan lupa untuk dapatkan produk ini. Harga promosi hari ini boleh hubungi nombor telefon yang berada di bawah ataupun kalau pergi ke Facebook Selamat Pagi Malaysia, kita boleh tengok ada banyak ramai ejen-ejen Bina Legasi yang komen kat dalam tu. Apa pun terima kasih diucapkan kepada Kak Bina dan juga Puan Sukani Sudi bersama dengan kita hari ini. Jadi kepada anda di luar sana boleh teruskan makan. Tadi saya suruh berhentikan, sekarang sambung balik makan. Tapi jangan ke mana, kembali semula bersama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Mungkin masih ada lagi yang ingin keluar beraya hari ini, tapi apa pun kita nak tengok dulu cuaca bagaimana supaya anda boleh merancang perjalanan anda hari ini. Sekarang kita nak terus sahaja ke Made Malaysia bersama dengan Fathia. Silakan Fathia.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Laporan meteorologi pada pagi ini dimulakan dengan melihat paparan carta angin permukaan, iaitu rantau negara kita yang kini menerima tiupan angin kencang dari arah tenggara dan juga dari arah barat daya dengan kelajuan sekitar 40 hingga 50 km sejam. Berikutan dengan kehadiran ribut tropika yang dinamakan sebagai Sin Laku yang berada di selatan negara Vietnam kini mula bergerak ke arah barat dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terperingkat kategori pertama bagi angin kencang dan laut bergelora di sekitar kawasan perairan rantau negara yang dilorekkan dengan warna kuning ini sehingga 4 Ogos 2020. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perairan, termasuklah aktiviti bot-bot kecil dan juga rekreasi laut serta sukan laut. Oleh yang demikian, Met Malaysia menasihatkan orang awam agar sentiasa berhati-hati sepanjang berada di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej Germa radar pada pagi ini. Tinjauan cuaca menunjukkan tiada hujan bagi kebanyakan negeri-negeri di semenanjung Malaysia dan keadaan cuaca adalah cerah. Namun demikian, hujan di 1-2 tempat hanya berlaku di negeri Perlis dan juga Kedah yang dijangkakan akan berakhir dalam tempoh kurang dari 1 jam dari sekarang. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca yang sama juga adalah tiada hujan bagi kedua-dua buah negeri. Namun demikian, menjelang petang nanti melalui ramalan kami masih lagi dijangkakan keadaan cuaca lembap dan juga di sekitar kawasan perairan dan kurang kelembapan di seluruh rantau negara kita, termasuklah di semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk pagi ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan cuaca tempatan di bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Farah Alim. Assalamualaikum. Okey, para penonton sekalian. Ini antara ruang yang boleh berbasikal tanpa pegang dia punya handle. Weh, berat juga bang Berat. Apa nama dia ni bang? Ni Suchuin A9. Suchuin A9. Yeah. Oh, ini yang latest yang terbaru. Yang paling latest sekali lah. Oh, dan bila kita gerak ni dia menggunakan rintangan angin sebenarnya. Oh. So semakin kita kayu laju, dia semakin berat. Kejap saya berhenti siap. Ini maaf tuan-tuan dan puan, pakai seluar selek ni terkoyak nanti ni. Okey, tak apa. Ika akan bersama dengan seorang tetamu cerita banyak benda. Nanti ni abang Sasa kita dengan kakak kita akan cerita cara untuk menggunakan ni alat yang kita akan gunakan selepas ni. Ika kongsikan mukadimah dulu, nanti saya suruh mereka cerita lepas ni. Baik Syaril, saya duduk kat tepi tengok pemandangan Syaril mengayuh basikal dengan seluar ketatnya tu. Okey, kepada anda yang di luar sana mungkin waktu-waktu raya ni kita makan banyak sangat rendang kan, jadi naik berat badan, tapi nak bersenam dekat luar dengan cuaca pula sekarang di tengah hujan. Jadi apa kata anda bersenam sahaja di rumah? Kita ada basikal indoor. Bersama kita hari ini ialah Muhammad Hanif bin Rosblain, Senior Eksekutif Latihan. Kita nak bicara mengenai basikal senaman Schwinn Edyne AD2i dan Schwinn Edyne AD8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kita boleh tengok tadi tu Syaril mengayuh-mengayuh basikal tu, tapi sebelum kita nak cerita mengenai basikal tu, kita nak tahu dulu mengenai fitness konsep ni. Kita boleh tengok dekat baju fitness konsep, ceritakan sikit. Baik, pertama sekali kami ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi memberikan kami ruang pada hari ini. Fitness Concept Specialist Chain Sdn Bhd telah ditubuhkan pada tahun 1983 di Paling Jaya, Selangor. Maksudnya
sebenarnya kami dah berada selama 37 tahun di pasaran di Malaysia. Dan kami adalah peneraju utama untuk penjualan alatan senaman untuk kegunaan rumah. Dan di bawah jenama Fitness Concept, kami adalah pengedar tunggal dan juga pengedar eksklusif untuk jenama-jenama terkenal dunia seperti Nordic Track yang merupakan jenama nombor 1 dunia untuk alatan senaman rumah. Kami juga ada Soul Fitness, jenama yang paling pantas berkembang di Amerika Syarikat kerana menghasilkan peralatan yang sangat berkualiti pada harga yang sangat berpatutan. Dan seperti yang dapat anda saksikan, kami ada Schwinn, Schwinn Fitness. Sangat dikenali kerana penghasilan basikal indoor ni. Baik, ceritakan sedikit mengenai sejarah Schwinn ni tadi. Baik, Schwinn adalah syarikat yang telah didaftarkan di Amerika Syarikat lebih daripada 125 tahun yang lalu. So maknanya dah lama lah. Dan di awal kemunculan Schwinn ni, mereka lebih fokus kepada penjualan basikal untuk kegunaan luar. Tetapi pada tahun 1965 mereka mula mencipta basikal indoor statik yang pertama di dunia. Jadi mereka adalah peneraju lah untuk penciptaan basikal penggunaan dalam rumah. Baik, kita tahu dia adalah peneraju untuk basikal indoor ni. Selain daripada itu, kelebihan produk ini berbanding basikal yang lain. Okey, Schwinn Edyne dia adalah satu basikal yang dikategorikan sebagai basikal upright bike. Okey. Di mana penggunanya perlu berada dalam keadaan duduk tegak seperti yang dapat kita saksikanlah. Sebentar lagi kita akan saksikan. Kalau kita boleh tengok sebenarnya kena duduk tegak. Bila duduk tegak tu dia secara tak langsung dia telah mengaktifkan core muscle ataupun otot-otot di sekeliling bahagian pinggang. So dengan pengaktifan itu saja secara tidak langsung telah meningkatkan pembakaran kalori lah. Dan seperti yang dapat anda saksikan juga Schwinn Edyne ini dia membenarkan pergerakan kedua-dua bahagian tangan dan bahagian kaki. Jadi total body, keseluruhan badan akan mendapat manfaatnya. Okey, kalau kita boleh tengok sekarang ni demonstrasi di set sebelah tu bersama dengan Syaril. Pertama memang kena duduk tegak lah. Kita tengok. Mungkin kita boleh pergi ke sana. Boleh kita demonstrasi sikit, kita tengok dulu fungsi-fungsinya. Okey, kita bersama dengan Syaril dekat sebelah ni. Kita pun nak bersenam Syaril. Ikan datang sini juga. Okey. Jom kita suruh dia naik nak. Biar dia punya kasut tu terlekat dekat tengah-tengah tu. Nampak membuli dia memang nombor 1. Okey. Ni saya duk tengok tadi. Rupanya ni saiz kecil, ni saiz besar lah. Ke dia ada ni untuk perempuan, ni untuk lelaki? Tidak juga. Dia bergantung kepada tahap kecergasan masing-masing. Dan kita boleh juga kata yang di sebelah kiri sana adalah Schwinn Edyne 82i. Dan ini adalah Schwinn Edyne 88. Dia bergantung kepada tahap kecergasan. Sekiranya anda inginkan intensiti senaman yang lebih tinggi, kita galakkan untuk menggunakan Schwinn Edyne 88 sebab sistem dia adalah sistem kipas. Dia menggunakan rintangan angin. Maksudnya kalau lagi kuat kita kayuh, lagi berat? Dia tidak punya had limit. Tidak punya had maksimum. Jadi maksudnya kat sini kekuatan atau intensiti itu bergantung kepada saiz kipas, bergantung kepada bilah kipas dan juga bergantung kepada kelajuan kayuhan. Kalau kita buat selalu dapat badan macam ni tak? Gora. Boleh insya-Allah. Hebatlah abang ni. Baru buat sikit pun kita dah tengok berpeluh kat situ. Nampak sangat kalori dah terbakar. Kalau macam untuk wanita, lebih sesuai yang mana satu? Sebab saya tengok yang ni lebih kecil ke bagaimana? Kalau ikan yang ni boleh. Dia sebenarnya tidak ada kelebihan kepada mana-mana gender lah. Ada khusus gender lah. Khusus pada mana-mana gender. Dia terpulang kepada kecergasan. Tahap kecergasan. Sekiranya anda inginkan pembakaran kalori yang lebih tinggi dalam jangka masa yang lebih singkat, kita lebih galakkan untuk mengambil Edyne 88. Baik, cuba kita tanya Lily. Kalau yang ni biasa kesan dekat tubuh kita part mana, Li? Bawah badan kita dengan atas sekali. Oh, dia dua-dua? Dua-dua. Biasa kalau kita tengok kat gym, cycling biasanya ke bawah. Ini badan pun ni atas sekali. Termasuklah dada, bahu, belakang. Sebab kita kena duduk tegak. Duduk tegak, ya. Dan sebenarnya Schwinn Edyne ni dia ada 3 cara penggunaan. Okey. Yang pertama untuk keseluruhan tubuh yang dapat disaksikan pada hari ini. Yang ni keseluruhan tubuh? Keseluruhan tubuh. Duduk saja, gerakkan kedua-dua tangan dan kaki. Okey. Tapi kalau sekiranya nak fokus kepada bahagian badan bawah, apa yang perlu dilakukan hanyalah lepaskan pegangan. Auto. Auto. Jadi ini akan fokus di bahagian badan bawah. Ataupun cara ketiga, kalau nak buat bahagian atas badan saja, boleh letak kaki di bahagian footrest ini. Atas. Bahagian yang lagi. So kaki relax sekejap. Fokus pada bahagian badan atas sahaja. Jadi
tengok kepada program yang dikehendaki. Oh, kalau macam nak ni buat pun nak total boleh body, buat relax. total body lah. Pakai kaki lah. Ya. Okey. Baik. Ini kita boleh sebut harga kan? Okey. Kalau orang nak beli, mana tahu dah berkenannya nak beli. Ya, kan? Kita boleh tengok dekat bawah ni dah ada harganya ada pun. Ada package tertentu, Tuan? Kita package secara asasnya, pembelian peralatan ni sekiranya anda beli, anda boleh mendapatkan kapet eksklusif. Oh ni? Kapet eksklusif Schwinn ini sempena sambutan ke 125 tahun Schwinn di dunia. Jadi kami bagi secara percuma dan juga boleh ini dia mendapatkan antara hadiah-hadiah percuma daripada pihak Fitness Concept. Nak beli ni saja boleh? Boleh kan? Senaman keseluruhan ni anda boleh dapat. Ya, keseluruhan badan. Ini apa? Lepas dah penat buat senaman, mungkin kita nak sedikit urutan, jadi boleh pakai yang ini. Ini urutan lah. Yes, ini kalau nak fokus lebih kepada bahagian perut, abdominal. Patut Syaril nak beli tadi. Kita doa sama-sama lah Syaril akan mendapat begitu. Kau kan? Okey, ini dijual kan? Dijual juga. Cuma kalau ni dapat percuma. Boleh pilih untuk dapat. Oh, pilih satu dapat percuma. Boleh pilih. Ika ambil yang ni lah. Ya, saya kena masa-masa sikit. Jadi kalau anda boleh tengok di paparan skrin sekarang, itu merupakan harga untuk Schwann yang kecil ni AD2i. Iaitu daripada 119 itu kali 24 ya, sebulan. Ada waranti 3 tahun Ada waranti. 3 tahun waranti. Okey. Jadi waranti kami yang sediakan. Tidak perlu risau. Anda hanya perlu hubungi kami untuk tuntutan waranti. Baik. Okey, siapa yang mungkin Hanif rasa sesuai untuk guna? Adakah mereka yang baru nak berjinak-jinak terus ambil yang macam ni ke macam mana? Okey, kelebihan sebenarnya Schwinn Airdyne ini, mereka basikal ini menggunakan rintangan angin. Saya kata tadi dia tidak ada limit, tidak ada had maksimum dan dia juga tidak ada had minimum. Jadi sebenarnya sesiapa sahaja yang walaupun baru nak boleh juga. Boleh juga. Cuma kelebihan bergantung kepada kecerdasan masing-masing. Nampak kelebihan dekat indoor ni. Hang sakut je kasut kat situ tu. Oh, boleh. Kita perempuan biasa dah. Kalau nak drive pakai heels pun boleh. Kan? Apalah lagi naik basikal ini. Ini aku rasa tepi pantai santai lah, tapi tak memberi kesan sangat ni aku rasa. Okey ni. Kejap lagi saya punya peha ni akan tone. Lebih tu tengok macam Lily very tone kita boleh nampak kat situ. Kalau nak lebih fokus pada bahagian badan bawah, boleh lepaskan. Kalau untuk bahagian bawah, ini untuk peha, untuk tone bahagian peha ya. Tak, bukan. Ayat sebenar kalau masa ni tengah nak membawang, main mesej boleh. Itu ayat sebenar. Hari ni kan Syaril kan. So boleh sambil-sambil Okey, baik. Jadi kepada anda di luar sana, kalau yang memang tak suka senaman yang berat-berat, sebenarnya ini merupakan satu alternatif yang sangat baik. Pertama, anda tak perlu nak keluar daripada rumah sebab kita pun risau dengan wabak COVID-19. Lepas tu cuaca sekarang pun tidak menentu. Dan juga macam perempuan ni malah lah kalau nak keluar nak bersiap bagai kan. Ini kat rumah sambil membawang, bak kata Syaril tadi, anda bolehlah mendapat senaman yang total. Alright. Baik, Hanif, macam mana nak dapatkan? Okey, jom kongsikan. Boleh. Sekiranya terdapat peminat di luar sana yang ingin memiliki basikal ini, anda boleh kunjungi mana-mana cawangan kami yang berada di seluruh Malaysia. Kami ada lebih 45 cawangan di pusat membeli belah utama di Malaysia. Ataupun anda juga boleh kunjungi laman web kami di www.fitnessconcept.com.my ataupun anda boleh juga hubungi kami secara langsung di 03 8026 2222. Okey. Tak berhenti Syaril saya. Ini dia pasang elektrik ya ni? Kalau tak pasang dia boleh? Okey, yang ini dia ada pilihan. Sama ada kita ingin menggunakan bateri atau kita ingin menggunakan elektrik. Oh, dia ada bateri. Tetapi penggunaan bateri itu sebenarnya hanyalah untuk paparan sahaja. Sekiranya tanpa bateri, tanpa elektrik, senaman tetap boleh dilakukan. Dia tidak memerlukan sebarang kuasa kecuali kita ingin melihat paparan masa kita, betul. jarak dan juga kalori yang terbakar. Baik. Ini pun sama juga. Ini pun sama juga. Apa pun terima kasih kita nak ucapkan kepada Fitness Concept kali hari berjaya mengeluarkan peluh kami berdua hari ini. Mana ada saya tak peluh lagi. Betul. Nazria bila. Terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu hari ini. Nanti boleh datang lagi dengan bawa peralatan yang lain pula. Apa sekarang ni kita nak terus saja ke Selangor. Kita nak melihat cerita pagi di Selangor. Silakan.
Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Selangor. Terima kasih kepada Syafiqah dan juga Ridwan di studio. Jadi kita nak keluar seketika daripada studio untuk kita melihat keindahan alam semula jadi di negeri Selangor ini. Dan sebelum itu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada petugas. Selamat bertugas. Samalah kita pada hari ini. Kita masih lagi bertugas walaupun kita Hari Raya Aidiladha. Dan untuk pengetahuan kita bersama, tiba sahaja musim perayaan, mesti ada masyarakat kita yang merancang untuk pulang ke kampung halaman. Ada daripada Selangor balik ke Pantai Timur, ada yang Pantai Timur pula pulang ke halaman di Selangor, dan ada antara mereka bukan sahaja merancang untuk meraihkan perayaan Aidiladha, tetapi mereka juga merancang untuk melakukan aktiviti bersama keluarga. Dan antara tempat menarik yang anda boleh lihat di Selangor ini adalah Resort Taman Rimba Commonwealth Rawang yang sudah pun beroperasi selama 13 tahun. Wow, mesti banyak aktiviti yang menarik yang boleh dilakukan di sini. Jadi untuk mengetahui apakah antara aktiviti yang boleh dilakukan, terutamanya bersama dengan keluarga anda, saya bersama dengan Encik Fadirul Anwar Saleh yang merupakan pengurus Jabatan Produk dan Pembangunan Pakej Tourism Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya. Selamat Raya juga, Ashraf. Jadi Encik Fadirul dah sarapan ke pagi ni? Alhamdulillah dah. Dekat Resort Taman Eco Rimba Commonwealth ni kita ada sediakan nasi goreng dan juga kita ada pengat pisang, kita ada roti bakar juga. Saya rasa terliur walaupun dah sarapan, tapi rasa nak sarapan kali kedua. Baik Cik Fat, tapi sebelum kita nak sarapan kali kedua, boleh Cik Fat kongsikan apakah antara aktiviti menarik yang boleh dilakukan sepenuh cuti perayaan ni bersama dengan keluarga? Okey. Sebelum tu mungkin rata-rata rakyat dah tahu yang mana sekarang ni Selangor kita launchkan kempen Pusing Selangor Dahulu, dan di sinilah Selangor di hub sejauh 30 minit daripada Kuala Lumpur, yang mana kita ada Resort Taman Eco Rimba Commonwealth. Dan kalau kita lihat di belakang kita pun ada orang main kayak dan juga boat, dan di sini juga kita ada aktiviti glamping, kita ada jungle trekking, kita juga ada aktiviti-aktiviti lain lah yang memang interesting, yang mana kita ada archery, kita ada berbasikal dan sebagainya. Okey, baik. Jadi seperti yang Cik Fat ada tersebut tadi masa kita borak-borak sebelum kita live tadi mengenai PKPP. Jadi apakah antara langkah yang diambil oleh pihak resort ni sendiri untuk memenuhi kriteria ataupun pelaksanaan PKPP oleh kerajaan? Okey, seperti biasa kita melaksanakan apa yang telah disarankan oleh kerajaan, di mana sebelum kita masuk ke resort ini kita akan mengambil suhu, mereka akan mengambil nama, dan juga penjarakan sosial tu memang diamalkanlah walaupun mereka sekeluarga, tetapi jarak 1 meter di antara seseorang individu itu diamat tekankanlah di sini. Okey, baik. Jadi penjarakan sosial pun kini kita telah pakai penjarakan fizikal untuk yang terbaru punya term oleh kerajaan. Jadi Cik Fat boleh lagi kongsikan macam dekat belakang tadi kita jalan-jalan dan semua kita nampak banyak kemah, apa sebenarnya mereka lakukan pada hari ini? Okey, kemah-kemah yang anda dapat lihat adalah merupakan aktiviti berkeluarga, yang mana in order for you guys to join aktiviti di Resort Taman Eco Rimba Commonwealth, dia sebenarnya bukan totally open for public. Sebenarnya kita perlu by invitation. Kerana apa? Kerana kita perlu menghadkan pengunjung-pengunjung yang datang ke Taman Eco Rimba Commonwealth, sebab kita sedar dan kita akur dengan saranan kerajaan. Oleh demikian kita perlu mengambil langkah-langkah keselamatan bagi menghadkan pengunjung-pengunjung, dan aktiviti-aktiviti ini kebanyakannya adalah aktiviti berkeluarga. Yep. Ada lagi aktiviti lain yang boleh dikongsikan bersama dengan penonton? Macam kat belakang ada kayak, lepas tu ada apa pula? Ada air terjun dekat kawasan-kawasan ni? Dekat kawasan Resort Taman Eco Rimba Commonwealth ni, ya kita ada. Sebenarnya kalau kita dapat explore lebih banyak, apabila kita kata orang tu panjat ke bukit belakang, trekking, kita akan melihat air terjun yang sangat cantik dan juga air yang segar. Okay. Dan jangan terkejut kalau dikatakan kualiti air di sini merupakan grade A. Okey, baik. Jadi kalau nak tengok kualiti air grade A, anda kena datang ke resort di sini di Rawang, okey. Dan seperti biasa sebelum anda nak datang ke sini, anda perlu bawa mask. Saya pun bawa mask, ini buktinya ya. Jadi kalau tak pakai mask, anda kena ingat kena denda RM1,000. RM1,000 tu banyak benda boleh beli Cik Fat. Jadi sebaiknya anda bawa mask bukan sebab takut dengan kata denda ke apa sebagainya. Bawa mask ini untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan kita bersama, untuk kita hindarkan diri daripada wabak COVID-19 ini. Jom, Syafiqah dan Ridwan, join saya di sini selepas habis kerja.
Makin benci dengan kamu, makin benci aku pada dirimu. Sudah pernah ku bilang, ku bosan menunggu. Ku ingin terbang tinggi melihatmu. Apakah kau menduakan cintaku? Jangan sampai ku tahu kau habis nanti ku tinju. Shalalala, shalalala. Hello, hello sayangku, di mana aja kamu? Terasa lamanya aku menunggu dirimu. Makin benci dengan kamu, makin benci aku pada dirimu. Sudah pernah ku bilang, san menunggu. Makin benci dengan kamu, makin benci aku pada dirimu. Sudah pernah ku bilang, ku bosan menunggu. Ku ingin terbang tinggi melihatmu. Apakah kau menduakan cintaku? Jangan sampai ku tahu kau habis nanti ku tinju. Alright. Boom. Dia punya tinju Tadi basikal, lepas ni kita tinju pula. Jangan main kita tinju nanti. Adik Lia ya, adik kasih Lia. Biasa family panggil apa? Adik. Oh, adik. Family panggil adik lah. Tapi di media sosial, kasih ke Lia? Kasih. Kasih lah. Kasih. Tadi tu lagu yang terbaru yang bertajuk Tinju. Kita difahamkan lagu tu dikompos sendiri, lirik pun dibuat sendiri. Bagaimana dapat inspirasi baru 17 ni tapi dah lagu betul-betul cinta ni? Macam mana tu? 17 SPM tahun ni Tahun depan. Tahun depan. Oh, lupa SPM awal tahun depan. Nampak tu. Okey Lia, cerita sikit Lia. Terima kasih. Tinju. Lagu Tinju ni mengisahkan tentang pengalaman. Okey. Pengalaman tinju. Bukan. Putus cinta. Bukan pengalaman. Bukan. Okey, seperti yang kita semua tahu, macam dalam bahasa pasarnya lah. Kalau semua orang tahu, sidai dalam bahasa pasar, sidai is tidak tepati janji. Jadi berdasarkan pengalaman, bukan saja pengalaman saya sendiri, pengalaman kawan-kawan, pengalaman orang lain, pengalaman semua orang. Pernah disidai ataupun tidak ditepati janji. Contohnya macam dalam cerita ni, saya nak makan kat sini dengan boyfriend. Dengan Syaril. Dengan boyfriend. Oh, bukan. Dengan boyfriend. Dekat sini pukul ni. And then dia lambat. Banyak alasan macam-macam lah. Itulah cerita di sebalik lagu Tinju ni. Itu yang kena tinju tu. Tinju lah, gaduh manja. Maksudnya marah lah kan. Gaduh manja. Okey, gaduh-gaduh manja. Faham. Okey, kalau Kasih tahun lepas kita ada lagu Andai. Andai. Ini adalah lagu kedua, Tinju. Lagu keempat. Keempat dah. Ini lagu keempat. Saya ada lagi 2 single sebelum ni. Dahsyat. Idola dan juga genre sebenarnya untuk Kasih. Apa dia? Idola. Idola saya untuk artis tempatan. Buat masa sekarang ni saya suka Nabila Razali dan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Betul lah, Beb. Nampak? Kita duk sembang tadi. Betul. Nabila Razali sikit tapi memang bawa karakter tu sikit. Muka pun sama lebih kurang. Genre yang diminati apa? Genre saya boleh pop,
Boleh. Saya suka pop dan irama Malaysia pun saya boleh. Okey, kalau macam lagu Andai tu difahamkan menang pula menang anugerah pula yang untuk lagu Andai tu untuk orkestra. Ceritakan sikit yang itu. Bukan lagu Andai sebenarnya. Bukan lagu Andai. Okay. Sebelum ni saya bersekolah di Sekolah Seni Malaysia Perak. And kami masuk pertandingan pop orkestra dan saya jadi penyanyi. Kumpulan sekolah saya dapat Gold Award dan dapat vokal terbaik. Alhamdulillah. Hebat muda dah. So bila 17 tahun dah ada 4 single sendiri. Macam mana jalan cerita lepas ni? Akan sepenuh masa sebagai penyanyi ke? InsyaAllah kalau ada rezeki saya terus menjadi seorang penyanyi. Dan kalau macam kurang sikit saya akan sambung belajar. Dalam masa yang sama saya pun akan menyanyi juga. Tapi kalau belajar bidang apa yang you rasa akan betul-betul fokus nanti? Sebenarnya saya minat medik. Medik Saya minat medik. Dr. Kasih insya-Allah. Okey, tapi kalau ada rezeki insya-Allah. Amin. Kalau tak ada rezeki saya cuba ambil psikologi ataupun law. Betul. Law perjalanan masih panjang lagi. Betul. Baru 17 tahun. 17 tahun bagi 2 ke bagi 3 umur ke? Kita bukan supaya ke? Okey, Kasih mungkin kepada yang baru nak mengenali Kasih ataupun nak beri sokongan pada Kasih, boleh cerita sikit social media yang mungkin mereka boleh ikuti? Okey, buat anda semua yang ingin mengikuti perkembangan Kasih, boleh follow Kasih di Instagram Kasih Lia Bishara ataupun di Facebook Kasih Lia Bishara juga. Baik. Dan jangan lupa untuk stay tune dengan single-single terbaru Kasih. Dan jangan lupa untuk tengok music video lagu Tinju dan lagu Andai dan lagu-lagu yang sebelum-sebelum ni, lagi 2 lagu tu di YouTube. Okey, boleh search je Kasih. Alright, itu dia. Kasih nak belanja kita apalah sekali ni? Andai. 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 Okay. Jadi bolehlah Kasih boleh ke set yang ini. Kasih akan ke sana. Baik. Silakan Kasih standby kat sana. Kasih standby kat sini. Tak sabar nak dengar suaranya. Nampak. Okey, Ika. Ya, hari ni kali pertama kita digandingkan double S ni, Syafiqah dan juga Syaril. Syukur Alhamdulillah. Terakhir untuk bulan ni. Kali ni dah tak ada dah kita. Tak ada ya. Awak suka bertukar-tukar pasangan kan? Nampak. Saya Casanova versi perempuan. Macam mana ni? Alright, minggu depan Ika akan bersama dengan Redwin pula. Sebab saya nak balik kampung, balik Kedah minggu depan. Cuti raya ya, saya tak cuti raya lagi ni. Okey, jom kita laporkan tirai Selamat Pagi Malaysia hari ini. Saya Syaril dan saya Syafiqah Isa. Assalamualaikum. Bye. Jom Kasih Lia dengan Andai. Mengapa sering saja tak selalu terlewat, padahal udah berjanji untuk temu aku di sini. Makin benci dengan kamu, makin benci aku pada dirimu. Sudah pernah ku bilang, ku bosan menunggu. Ku ingin terbang tinggi melihatmu. Apakah kau menduakan cintaku? Jangan sampai ku tahu kau habis nanti ku tinju.